Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Rehat-rehat, santai-santai kita malam-malam. Nah, okey. Terima kasih lajunya masuk sampai 200 orang. Subhanallah. Terima kasih, terima kasih. Tap skrin dah dulu kot. Saja tu 200 macam tu, macam tu. Jari macam tu. Jari macam tu sikit. Sekejap je pun. Okey, santai-santai je malam-malam ni. Biasalah. Masing-masing bekerja, siapa yang balik kampung, selamat balik kampung. Siapa yang bekerja malam ni, selamat bekerja. Siapa yang driver sedang membawa kereta, lori, bas, berhati-hati kat jalan raya. Nak tengok live boleh, letak handphone kat sebelah aja, jangan tengok handphone. Okey. Ya? Saya rumah mak ayah saya ni. Rehat-rehat je. Kan malam ni waktu rehat-rehat. Okey, sambil-sambil tu kalau ada saudara-saudari nak bertanya-tanya boleh. Silakan. Assalamualaikum Tuan Hutan, saya baru balik dari Mekah. Alhamdulillah. Orang Arab berkenan dengan mistik rimba. Perfume yang saya buat tu. Siap kakak gambar. Alhamdulillah. Makan durian terlekat dekat halkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Okey, ada apa-apa kan saudara-saudari nak sembang-sembang saya? Tak ada apa-apa, kita santai-santai lah malam-malam. Kan? Live dengan saya senang. Live dengan saya ni tak ada terjerit-jerit, tak ada apa, tidak ada suara tinggi-tinggi, tenang-tenang je. Suasana pun suasana kampung, relax je. Okey. Saya suruh cari dekat Amazon. Tuan, I love you, Freddy. Freddy, I love you too. Jangan malu, sayangku Freddy. Jangan malu. Salam Tuan, apa beza pacat dengan lintah? Okey, pacat dengan lintah. Pacat ni duduk kat daun-daun, lintah dia duduk dekat air. Pacat dia duduk kat daun-daun dan kecil lah. Kecil, pacat. Masuk ada orang komen ramai jugalah. Saya balik baca komen dekat TikTok saya ni. Tuan, macam mana nak hilangkan pacat dekat kami masuk hutan takut dengan pacat? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Sebab masuk hutan tanpa pacat seperti makan Maggi tak ada buah kari. Okey. Masuk hutan tak nak rasa pacat, jangan masuk hutan. Kan? Anggaplah pacat tu sebagai terapi. Aku puncture. Tuan, kalau nak bawa flare ke hutan kena ada lesen ke? Flare tengok jenis, tapi saya rasa tak ada. Kalau setakat flare tu tak perlu lesen. Kecuali flare yang pistol. Saya pun tak pasti, tapi saya tahu flare tak ada masalah. Nak tanya produk Tuan ni ada dijual oleh seller lain atau direct Tuan saja? Okey, dengan saya memang saya sebagai HQ kan. Saya founder produk dan juga seller lain tu saya punya agent. Tapi saya minta maaf saya tak boleh sebut dalam live. Okey? Ada, tapi tak ramai mereka dalam 10 orang je. Assalamualaikum Tuan, maaf tanya, Tuan nak pernah ada kisah seram kat hutan tak? Banyak. Sebab kenapa saya mengelak apabila orang tanya Tuan, cerita kisah seram kat hutan? Yang pertama, kerana sebab saya mengelak daripada menceritakan tu, sebab yang pertama, saya dah menulis. Saya dah menulis dekat social media saya satu lagi, ada 33 cerita tentang tu. Jadi, dan siap dengan pengajarannya, saya rasa cukup dah. Dan bila orang tanya, saya tak mau nak jawab sebab saya nak orang ramai sonok dengan hutan. Saya nak orang ramai jangan trauma. Hutan je, nampak hutan je jin, nampak hutan je gajah, harimau, nampak hutan sebab sebenarnya hutan Malaysia ni sangat indah. Rugi kalau kita tak pergi. Orang datang daripada satu dunia datang tengok kita punya hutan. Kita orang Malaysia sendiri tak hargai hutan, rugi kan? Jadi pada saya lebih baik saya menceritakan keindahan-keindahan dia. Kan boleh Tuan, ilmu nafas dengan mandi tujuh ada kena-mengena ya? Adalah sikit-sikit. Tuan, tolong komen tentang kes Ustaz Hafiz. No comment. Saya tak tahu, saya tak kenal dan saya tak terlibat dalam pencarian tu semua. Kan? Saya pun tak tahu apa-apa tentang butir-butir maklumat dia, saya tak tahu. Tuan, kalau pacat kenyang perut dah buncit, boleh tak kita bakar lah? Jangan bakar makhluk Allah. Jangan. Kan? Dari hukum tu. Hanya Allah saja layak membakar makhluknya. Kita tak layak. Okay? So kita jangan, apa jenis binatang pun kita jangan bakar. Hidup-hidup jangan. Buang je lah, kenyang tu rezeki dia. Anggaplah rezeki hang. Punya tu kan senang. Tuan, boleh saya tahu tak kemampuan tentera kita mampu tak berperang dengan Israel? Kalau daripada segi combat ratio, kita tak ada. Kita tak mampu. Tapi kalau daripada segi, ingat combat ratio lain.
Kalau daripada segi semangat, daripada segi keilmuan ke apa ke jiwa apa semua tu, yang tu kita boleh cerita bab lain. Okey. Saya cakap tegak Hutan mana suka nak trekking di Malaysia tuan? Pengalaman saya hutan ni, kalau kata trekking ni, apa maksud trekking? Kalau saudara maksudkan trekking tu adalah pergi hiking, masuk hutan, jalan-jalan yang atas tu, semua hutan sama je. Kalau dari segi bentuk muka bumi, yang jenis terpacak tinggi-tinggi ni, ada dekat Sabah dengan Sarawak. Macam tu. Okay. Spray reset dekat kaki pacak tak naik. Salah jenama tu. Bukan reset tak tahan. Itu lalu air sekali je habis. Tuan apa nak buat jika jumpa rimau? Mengucap 2 kali masyaradah. Mengucaplah siap-siap. Kan? Kan? Okay. Serious talk. Okay, saya 4 kali juga terjumpa harimau dengan jarak yang dekat. Kan? 4 kali. Jadi, dalam pengalaman saya, dan mana saya belajar, jangan bagi belakang. Jangan kita pusing belakang. Jangan. Kita berundur. Mata kita tetap pandang dia. Kita berundur pelan-pelan. Dia, kita bukan makanan dia. Dia tak cari kita pun. Dia cuma akan agresif kalau dia ada anak-anak dia agresif lah. Dia agresif. Tapi kita akan undur. Memang berdebar jantung. Tuan saya kata apa? Jantung. Tu saya cakap lah. Tapi saya dapat relax. Undur. Kita bukan makanan dia. Ingat tu je. Tuan, Iban tracker dulu tak pernah terserempak dengan harimau ke dekat hutan Semenanjung. Itu biasa. Itu biasa. Guru saya adalah Major Johnson Mileng. Mendiang dah. Beliau adalah bos kepada Encik Kanang. Semua orang kenal. Iban sebut Kanang Langkau, semua orang kenal. Bos dia, siapa dia? Lieutenant muda Johnson Mileng. Waktu tu beliau lieutenant muda lah. Itulah bos dia. Mereka ni satu tim. Tim ni, ketua tim dia, Johnson Mileng. Tim ni semua yang paling special kat Malaysia ni. Johnson Mileng, Cik Kanang Langkau, Cik Syarudin, dia ada 5-6 orang kan. Mereka ni paling pakar. Dan saya belajar dengan Johnson Mileng, Major Johnson Mileng. Mendiang dah. Saya dengan Major Huzairin, 10 Brigade Para. Kami berdua saja yang dilatih terakhir, yang dididik terakhir. Dia punya didikan, dia ajar saya, ya Allah Tuanku. Kan? So ada 2 orang anak Melayu terakhir yang diajar oleh beliau, yang diturunkan ilmu Iban. Kan? Sebab tu orang kata Iban, bukan nak kata, kita tak salahkan mana-mana bangsa, termasuk Melayu. Melayu sendiri pun dulu asal duduk kat kampung, betul. Tapi sekarang ni semua beralih pada bandar. Sama je Iban pun sekarang. Ramai tak kenal hutan pun. Betul tak? Normal. Mana-mana bangsa sekalipun. Anak-anak muda sekarang ni, ada nak kenal? Tak adanya. Jadi ilmu zaman-zaman dulu ni makin lama makin pupus. Kalau yang siapa sempat berguru dengan orang tua-tua zaman dulu, dia dapat ilmu tu. Kalau tidak, je sekadar just berbangga dengan apa aku keturunan tu. Tapi sedangkan kepakaran tak ada kat tu, rugilah. Sebagai salah satu dia, ilmu Iban yang saya belajar tu adalah ada burung. Kalau burung tu melintas daripada kiri ke kanan, kalau kita tengah berjalan kat hutan, burung tu melintas kiri ke kanan dan bunyi dia ada bunyi dia tu, depan kita ada orang. Kalau burung tu melintas daripada depan ke belakang, maksud dia sebelah sana ada orang. Ada macam tu. Lepas tu bunyi monyet pun saya benda macam tu tak ada dalam buku. Tak ada dalam pelajaran buku. Tak ada. Yang tu saya dapat tu. Banyak lagi lah dia ajar saya dulu. Sampai tahap pegang air sungai, air terjun. Lepas tu dia suruh tengok air tu. Kita nampak air terjun tu pun, apa kata air sungai tu. Kita tengok macam tu je lah. Tapi dia boleh ajar, okey, cuba tengok tu. Cuba tengok. Okey. Cuba nampak tak dekat tempat pusaran tu. Okey, sekarang kang pegang, ambil bau. Dia suruh saya bau air tu. Bau tak? Kata bau air ya. Kau bau betul-betul Fitri. Saya pun bau. Ada bau. Ada bau sikit. Sikit dia bau sabun. Lepas tu dia kata, okey, kalau bau macam ni, maksud dia dekat atas tu lebih kurang 1 km lebih ada orang. Tapi memang betul ada orang kat atas tu. Ada orang kat atas tu. Tapi jauh lah. Dia sampai tahap tu. Dia punya halus dia. Itu sayang lah. Ilmu-ilmu tu kan. Kalau siapa yang tak belajar dah, rugi lah. Saya pun dah tak ingat sangat dah. Banyak sangat dia ajar dulu. Nanti tanya Major Huzairin lah. Kalau beliau masih ingat. Major Huzairin ni kot. Hidup lagi. Masih kerja lagi kot. Major Huzairin. Okay.
Hutan Pulada ada rimau tak? Hutan kat Pulada tak ada rimau. Hutan dekat tepi, dekat Tenggaruh tu ada. Sebab saya pernah tengok. Siapa orang Felda Tenggaruh? Felda Tenggaruh kan dia punya ada satu setumpuk hutan kecil, lepas tu hutan tu dia bersambung. Sambung ke Tanjung Leman, lepas tu dia pergi ke masuk ke Endau Rompin punya hutan. Situ ada rimau tu. Rimau tu pula dia suka duduk tepi laut. Dia makan ketam. Dia makan ketam. Cari babi hutan, dia kejar babi hutan. Dia punya tempat tidur dia lapang. Tempat tidur dia tu pokok-pokok, banyak pokok-pokok tepi hutan kan, tepi pantai tu. Lepas tu ni hutan di tepi pantai tu. Lepas tu bila tu nampak lapang je, dia punya daun-daunnya elok dia kata. Tapi bau hamis itu confirm. Itu tempat rimau. Kan? Situ ada. Kopi tak ada stok tu dah habis dah. Minggu depan siap. Sabar. Orang tengah buang hajat tu. Bukan. Dia bau sabun. Sebab tu dalam hutan, kalau saya dulu kena marah. Mendiang Major Johnson. Kalau tahu saya mandi pakai sabun, kita pakai sabun Mei, sabun Lux kan. Nak wangi, main sem kan. Mandi sabun dalam hutan, lepas tu dengan pakaikan tuala, saya jalan depan dia. Jalan kita nak pergi dekat saya punya kemah. Lepas tu dia pergi, "Fitri, apa kau buat?" Kita saya dengan kain tuala dengan baju tak pakai. Kenapa tuan? Kenapa tuan? Kau buat apa tadi? Saya mandi tuan. Kau mandi kau pakai sabun ni. Aku boleh bau badan kau 1 kilometer pun. Kau tahu tak? Oh, dia bising. Sejak pada itu, selama saya duduk dengan dia berapa? Setahun lebih ke? Tahun setengah kat 2 tahun tu. Saya mandi memang tak pakai sabun dah. Setahun lebih. Bila keluar masuk hutan dengan dia je, memang saya tak pakai sabun. Ambil pasir tu, gosok. Ambil tanah pas gosok. Itulah sabun saya. Duduk dengan dia tu. Tapi ilmu dia, Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hutan Panti tu, dekat Panti. Kat Panti, hutan Panti, gunung sebelah Gunung Panti, gunung apa? Gunung Muntahak. Kan? Gunung Jerai dari Rimau tak ada? Tuan, betul ke negara jiran kita gelar tentera kita tentera dari neraka? Betul ke negara jiran kita gelar tentera kita tentera dari neraka? Tak betul. Tak baik tu. Orang korang ni tak baik tu. Korang kutuk tentera kita. Korang kata tentera kita duduk dalam neraka. Yelah, tentera dari neraka tentulah dia duduk dalam neraka. Tak baik. Takkanlah kami askar kita semua ni ahli neraka. Tak baik tau. CEO kapal pada. CEO kapal mana ni? Saya tekan invite banyak kali kat dia ni. Tuan pernah pergi guna ledang ke apa yang best? Guna ledang atas tu sejuk. Ada pun. Lain tak ada tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar CEO kapal? Saya duk tengok TikTok video ni je. Duk ada kat mana sekarang? Ada dekat rumah ni. Baru saya makan. Tak berapa sihat sangat tuan. Cuba buat suara yang selalu mula-mula waktu live, waktu dalam tu. Satu hari macam mana? Kejap Mana ni kamera ni? Okey. Cuba buat suara yang tu. Hello, Assalamualaikum. Anda bersama saya. Yang tu. Hello, itu saya tak pandai tiru lah. Tak adalah tuan. Nak bertanya ni, saudara nama apa sebenarnya? Saya Ahmad Shah. So saudara Shah ni dah lama duduk di kapal ke? Macam mana ke? Apa terbalik pula dah? Dia lari. Lari ya. Pakai gimbal tu. Gimbal betul. Power lah. Ni saya orang hutan, ni orang laut. Tak ada lah. Assalamualaikum Tuan Major. Sihat? Waalaikumsalam. Maklum. Sihat. Itulah. Ni Mak Syah duduk kat mana? Kawasan mana? Saya berada di Kuantan. Kuantan Pahang. Kuantan. Memang orang Kuantan lah. Anak Jati Pahang, Kuantan. Cuba cerita kali pertama masuk laut tu bila? Tahun 2002. 2002 saya masuk akademi. Masuk akademi terus 2003 buat praktikal. Masa itulah jejak kaki dekat kapal.
Masa tu nganga lagi, tak tahu apa, kena ketuk kepala apa semua. Lepas tu sampai belayar sampai ke London, pusing satu dunia tu. Jadi cadet. Jadi cadet langsung, lepas tu buat training tu sampai 9 bulan setengah. Itulah first time naik kapal. 9 bulan 14 hari. Akademi Laut Malaysia ke? Betul. Akademi Laut Malaysia. Akademi Laut Malaysia tak ada perempuan ke kat situ? Time saya tak ada perempuan, Tuan Meja. Oh. Masa Sekarang dah ada kan? Memang projek gagal. Dulu masa diorang pernah try dekat Singapura, letak perempuan, ada kes mengandung. Jadi diorang tak buat, kita tak buat. Ya, ulang. Masa Itu belum belum masuk laut lagi. Dah mengandung lah. Cadet. So, biasalah manusia kan. Jadi, ada kes dah dekat Singapura. Jadi, Malaysia tak nak buat lagi time saya. Tapi lepas saya dah keluar daripada Akademi Laut, dah kerja lama dah. Lepas tu baru saya dengar Akademi Laut Malaysia menawarkan wanita. Namun, Tuan Meja tahu tak? Tidak rendah seperti yang kita dengar lah. Okey. Batch pertama pun dah ada kes mengandung. Jadi saya berani cakap dekat sini, kalau wanita tu nak kerja laut ni, bagi saya lah personal daripada pengalaman saya jumpa senior saya bawa isteri atas kapal pun gagal. Saya tak nasihatkan lah wanita. Kalau saya ada anak perempuan pun nak kerja laut, saya kata tak payahlah. Kalau masuk tentera lagi selamat. Kau jumpa kapten mana-mana boleh kahwin kan. Lieutenant Colonel kan. Ini kau duduk kat laut tak boleh. Saya seronok dengar cerita Tuan Meja tadi kan, sebab saya ni tengok view kan sampai 900. Saya takut Tuan Meja tak, saya pun gelak je lah kan. Okey je. Nak tahu juga Tuan Meja, pernah ada cerita insiden jumpa orang bunian ke yang sangat viral kalau orang di kalangan orang Melayu kita ni? Dia benda-benda sensitif ni sebenarnya tak sesuai sangat kalau saya nak cerita dalam live. Tapi ialah, bermain dengan hutan ni, ya, dia akan terjumpa juga. Ya, dia bukan dalam hutan tu, bukan semua tempat budak-budak tak ada. Dia macam macam kat tempat kita lah, ada tempat yang kosong tak ada kampung, ada tempat yang ada bandar, ada tempat sama je. Cuma macam yang saya pernah ceritakan pengalaman saya tahun tu yang saya solat dengan jin Islam tu, yang tu lah. Subhanallah. Tapi dia ada gangguan lah. Dia solat lepas tu dia hilang macam tu je lah. Dia solat, dia lepas tu dia sembang-sembang, lepas tu dia balik. Itu je. Saya sebenarnya tak berapa risau sebab ikutkan ilmu ni, kita balik pada hadis. Kalau ikutkan tu, jin ni dia terpecah pada dua. Okay? Ini hadis. Yang mana duduk dekat hutan, gunung, bukit bukau, gua-gua, itu dipanggil puak jalis. Puak jalis. Jalis. Okay? Saya nak kasih banyak ilmu ni. Lepas tu, yang mana dia duduk dekat muara sungai, hutan-hutan bakau tepi laut, sampai ke pantai, sampai ke laut, sampai ke tengah lautan. Itu nama dia puak gorur. Puak gorur. 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 Ini bukan daripada saya, ni hadis. Bukan orang pantai. Kalau daripada masuk hutan, dia jalis. Dia panggil bangsa jalis. Yang duduk dekat, kalau macam gunung ganang, gunung yang tak ada hutan pun, yang jenis batu-batu saja pun, sama je. Tapi rupa mereka berbeza-beza lah. Rupa beza lah. Tapi kalau yang dekat laut, tapi kalau ikut ilmu dia, kita kena rujuk lah. Kalau kena puak gorur, nak berubat susah dan banyak orang mati. Ni. Allah. Sebab tu saya lagi respect orang main laut. Orang main laut ni, kalau dia punya jin, dia punya setan, dia bukan main-main. Tu main kurang hajar, tu main betul-betul kerah tu. Dia tak main gurau. Dia tak main gurau-gurau. Dia tak usik-usik. Dia belasah tu ya. Itu masalah dia. Kalau dekat yang kalau panggil bangsa jalis ni, boleh berkira lagi lah. Sebab pengalaman saya masa saya cadet 9 bulan tu, kita orang lalu Laut Merah. Masa tu memang ilmu kita kurang lah. Saya pun masa tu cadet kan. Nganga lagi. Masa tu lah pertama kali kapten lalu dekat lautan yang di mana Nabi Musa belah laut tu. Okay. Masa tu pun saya tak tahu yang Nabi Musa belah laut ada 12 puak. Saya tak tahu. Yang kita ingat dia belah satu kali, dipukul satu kali. Belah. Itu yang kita tahu dekat sekolah. Bila kita dah ada ilmu, tahu sikit baru kita tahu rupanya dia potong pada tu, dia pukul 12 kali untuk 12 puak tu. Baru kita tahu. Jadi ada 12 suku kaum Yahudi ni. Jadi masa tu kapten dah cakap dah, kita nak sampai dekat kawasan ni, kalau kau nak doa ke apa, sebab tempat keramat so kita orang pun memang nak tengok, tapi suasana masa tu gelap. Masa tu lah kita orang nampak duyung. Jadi diorang cakap jin padang pasir ni memang kuat lah orang dia. Ya, kasar. Kasar.
Tapi Memang benda kasar. tu lah, bila dalam bulan tegang tu, kita nampak duyung tu macam sama-sama. Jadi tak berani saya nak cerita kan. Nampak tak nampak? Sebab memang bila tengok binocular, kita nampak dia melompat daripada atas batu. Macam dia tahulah kehadiran kita. Dia main-main Macam tu. Yalah, bumi kita ni 25% ya darat. Daratan. Betul. 75% adalah lautan. Allah Kan? Akbar. Lepas tu binatang dalam laut pun kan, saintis dah sekarang ni dah moden 2023 pun baru berapa persen dah kita tahu. Betul. Itu fakta lah yang diorang kata hanya 5% saja dikaji oleh bumi, masih ada 95% kan katanya daripada dikaji. Tu saintis yang cakap, memang tu lah dia. Saya sendiri diver. Diver pernah. Jadi memang ada Saya kepakaran ada lesen diving lah. lesen padi. Sampai dive master, sampai DM lah dive master. Tapi saya buat recreational dive lah. Saya tak buat technical dive. Baik saya cari duit yang tu dah. Betul. Baik. Sana memang profit tinggi lah kalau diver untuk technical. Saya dive baru 400 kali lebih lah, itu je. Yang Banyak recorded tu. 400. Allah, banyak apa, saya 4 bulan 5 bulan hari-hari dive waktu tu. Tapi itulah. Sebab tu saya suka laut. Laut memang ilmu yang lain. Diving ni, yang kerja underwater ni, dekat offshore, kita orang ada satu kapal di mana dia orang panggil chamber. Okey, submersible diving chamber, di mana kita orang, dia orang ni akan masuk kat dalam. Dia orang akan duduk dalam tu 15 hari. Makan semua akan disalurkan daripada 15 hari. 15 hari duduk. So ada sepasang suami isteri ni, diorang dari Scotland. Diorang ni diving dekat Malaysia. Diorang datang kerja kat Malaysia. So diorang akan pilih pasangan diorang duduk kat dalam air ni. So nyawa diorang ni hanya bergantung dekat orang atas. So sebab orang atas ni yang supplykan oksigen, memastikan makanan diorang cukup, tidur diorang cukup. Dan bila diorang keluar, kita orang terus kena masukkan dia dalam nitrogen tank. Sebab kita tahu chamber tu tahu. ada keracunan. Sebab kalau nitrogen narkosis. Yes, dia punya kapilari boleh pecah. So nak elak benda tu, nak bagi dia hidup. So dekat situ baru saya tahu nak kerja jadi diver ni diorang bagi limit 15 tahun saja. Kalau more than that diorang kata umur pendek. Yang tu fakta lah. Sebab tu Mak Saleh ni diorang akan kerja betul-betul pulun cari duit untuk 15 tahun je. Lepas tu diorang terus have a good life lah, holiday life. Diorang akan duduk kat negara diorang. Tu memang sebab tu gaji dia besar kan? Gaji dia besar soal ni. Satu projek diorang boleh dapat $300,000 memang besar. Berjuta duit. Juta lah kalau kalau duit kita. Jadi sebab tu tapi peluang pekerjaan macam tu selalunya orang kita tak dapat. Selalu dapat ke orang dia orang. Sayanglah sebab rakyat kita ramai tak terdedah dengan tu. Sedangkan orang Nusantara ni, kita ni asalnya semuanya orang lautan, orang laut. Betul. Sebab tu kita panggil tanah air. Betul. Negara kita yang panggil tanah air, negara lain semua motherland. Yes. Motherland. Lepas tu India pun dipanggil motherland. Memang bila tengok kenapa tanah air, bila baca buku Panglima Awang Hitam tu baru kita tahu manusia Nusantara ni dia boleh hidup dekat dalam air, dia boleh duduk dekat dalam tanah. Jadi kalau kena apa-apa dia boleh duduk atas rakit. Ada bukti sekarang korang tengok suku kaum Bajau. Itu betul. Bajau laut, Palau. Palau lah. Itulah saya haraplah orang rakyat Malaysia ni kalau dia cuba cari ambil lesen diving. Sebab banyak saya buat diver. Saya menyelam tapi rekreasi lah. Dan saya dapati banyak DMI kan, dive instructor, dive instructor DI, dive master, orang luar lah. Sedangkan sekali menyelam bang, duit banyak bang. Betul. Lepas tu siapa buat technical diver, ya Allah, buta-buta je. Sebab macam saya punya industri Tuan Meja, kalau nak tengok kan, setiap tahun kita orang mesti akan panggil underwater inspector ni untuk buat diving, cuci teritik dekat kapal. Cuci teritik. Tak lari 10 ke 15 ribu. Sekali terbang, sekali terjun. Projek kerja dalam 4 jam. Saya volunteer. Saya boleh buat kerja tu. Memang yang kalau dah ada lesen tak ada masalah. Macam saya memang tak ada lesen diver lah, tapi memang kita orang akan monitor diorang dan diorang akan rekodkan apa yang diorang buat kerja. Sebab dekat part-part mana kapal yang kita orang nak dia bersihkan, macam sea chest, ship side, lepas tu ada bahagian bawah propeller diorang kena bersihkan. So video diorang ambil, so TV dekat atas deck kapal. So saya sebagai ketua jurutera, kita orang akan tengok, monitor, okey, bagi tahu diorang propeller sebelah sana pula cuci, diorang akan pergi buat. So projek tu berlaku dalam 4 jam, diorang rehat lah 2 jam, diorang rehat, tengah hari sambung balik, buat. Lepas tu bila saya tengok balik masa saya nak sign quotation tu, tengok boleh tahan juga harga dia. Kalau yang terbaru ni dekat Kemaman, diorang buat 15K. Okey, ni buat ramai orang tanya, tuan, harga besar. Okey, dia orang ni mungkin tak tahu. Minta maaf jangan sewa kapal saya nak terang pada mereka Sahabat-sahabat 1,600 orang yang memandang. Saya ambil lesen dive open
open water Open sea. open sea. Okay, yang 18 meter punya untuk dive. Okay, tahu tak dia punya modal berapa? 1,500 je. Ah. 1,500, atau kalau buat yang jenis main, yang jenis buat latihan dekat kolam renang, lepas tu pergi dekat pulau dive, itu dah lebih kurang dalam RM2,000 je. Ambil dive lesen tu dulu. Lepas itu baru pergi pada advanced open water. Lepas tu baru pergi pada first response, emergency first response, ataupun boleh dapat direct bila dah cukup 80 dive, dapatkan dive master, ataupun anda daripada situ anda boleh lompat. Banyak sebenarnya. Duit cakap terang, sekali anda buat tu, anda dah dapat lesen sekali, atau anda tahulah macam nak cari duit. Percaya cakap saya. Masalah kita, orang kita ni Tuan Meja, bila sebut pasal modal je, terus duduk jauh. Itu masalah orang kita. Itulah masalah. Itu, sebab tu saya kata, sedangkan benda tu buat dulu, nanti tahu. Nanti tahu. Bila dah dapat open water, lesen open water tu, kan, benda tu sekali seumur hidup je. Sekali seumur hidup je pun. Betul. Sekali bayar je. Lepas tu anda pergilah buat dive sonok-sonok tu, boleh apply pada dive master. Senang je, settle. Betul. Itu duit tu. Saya sebab kerja askar je. Kalau dulu, kalau tidak saya berhenti askar, saya kerja main laut je, buat diving. Saya punya kawan seorang, dia ni meja apa nama, Allahu Akbar. Dia dekat Pulau Redang sekarang. Dia dengan isteri dia, dua-dua askar. Pegawai juga. Dua-dua berhenti askar, buat instructor. Dia gaji. Tapi saya nak pesan awal-awal kepada orang ramai ni. Korang suka tengok orang buat payung terjun kan? Parachute kan? Anda tahu tak? Menyelam, bahaya dia 90 kali ganda lebih bahaya daripada payung terjun. Betul. Diving, walaupun anda menyelam baru 20 meter je, 30 meter. Tapi bahaya dia lebih bahaya daripada anda buat parachute. Tuan Meja, masa Tuan Meja masuk underwater ni, ada tak tembak ikan ke pengalaman? Tak boleh cakap kat sini. Okey. Sebab Tak boleh cakap kat sini, nanti orang rekod. Okey, alright. Sebab ada kawan saya lah, saya tak akan cerita kita berdua lah. Ada kawan saya kan, abang Allah ni, dia ajak saya, dia kata, jomlah kat Kemaman. Kalau kau free chief, aku bawa kau. Kau biasa tak? Saya kata, memang saya tak biasa. Dia kata, don't worry. Kita duduk camping satu hari, kita tangkap. Dia tunjuk, ni hasil-hasil dia. Saya tengok Tuan Meja. Dia punya tangkapan dia, kerapu merah yang strawberry tu. Yang mahal tu. Saya tengok, ini ikan-ikan mahal ni. Macam mana? Dia kata boleh tepi-tepi batu je. Saya kata okey, tak apa, saya nak ambil pengalaman juga kan. Tak pernah lagi rasa. Habis saya tanya, korang pakai apa? Dia kata, dia orang menyelam biasa je. Pakai apa tu? Goggle pakai snorkeling. Snorkeling je. Itu saya pun tengok, hebat lah kalau macam tu. Saya memang duduk atas dia buat freestyle diving tu nama dia. Dia kosong, dia tarik nafas sekali, dia turun, dia pergi tengok, naik atas. Betul. Bukan bang, tapi Abang Orchard ni saya cakap betul ni. Memang orang kita ada, tapi benda ni salah sebenarnya. Senjata sebenarnya tak silap saya salah. Senjata tu tak boleh ada kat Malaysia saya rasa. Betul tak boleh. Benda tu salah. Jadi sebab tu ramai orang buat sendiri je. Buat sendiri je. Kan? Betul. Lain satu, Tuan Meja pernah dengar yang orang kata, ya ini kita nak tahulah, kita berada di akhir zaman kan, kita nak tahu. Buat bom daripada tahi lembu. Buat apa? Buat bom daripada tahi lembu. Senang itu. Oh, okey. Tapi tak boleh share sini lah kan? Tak boleh. Sebab dia amonia. Okey, baik. Sebab saya pun dengar daripada pakar bom juga yang datang daripada Navy, dia masuk ke kapal jadi AB, able body, jadi kru. Dia saya tahu lepas rapat dengan dia baru dia buka cerita, dia kata aku sebenarnya pakar bom dekat dalam unit dulu. Saya pakar bom. Cuma cerita, dia kata alah bom paling mudah kau nak belasah pakai tahi lembu je. Tahi lembu. Tu nak tahu juga tu kan. Senang tu. Okey. Tapi kotor lah. Itu je. Lepas ambil lesen diver, buat pula sertifikat CSB T3.4U underwater. Okey. Itulah kan, banyak peluang sebenarnya pada mereka ni. Kalau darat, cara darat. Tapi sebenarnya kita ni datang daripada bangsa laut. Betul. Kan? Nusantara ni kita orang laut sebenarnya semuanya. Tuan Meja tahu tak berita baru-baru ni? Pada 16 November, kita punya Menteri Pengangkutan Anthony Loke, beliau berkata dekat dalam parlimen, kurang minat pelaut di Malaysia untuk bekerja di laut dan juga pelabuhan walaupun telah dibayar gaji yang lumayan. Itu fakta yang salah tu, yang kami dan persatuan-persatuan kami sedang fight balik. Cakap kau dapat fakta dari mana? Dari negara seberang ke? Sebab memang orang politik dia akan cakap ikut sedap dia je. Sebab apa tahu Tuan Meja? Setiap hari saya dan sahabat-sahabat saya yang bernichkan perkapalan ni, ada 3-4 orang dalam TikTok ni, selalu dapat mesej, selalu dapat DM. Chief, macam mana nak kerja kapal? Chief, macam mana nak kerja offshore? Chief, nak jadi kelasi boleh. Tapi saya hairan kenapa kerajaan keluar statement tu.
Betul lah. Patutnya kerajaan kenalah fikir kan. Betul tak? Ingat tak apa ni dekat mana? Liverpool ke? Dekat mana yang kita ada perkampungan semua kelasi kapal kita, orang Melayu kita kat sana? Liverpool lah kan? Ya. Itu semua bekas kelasi kapal betul. Betul. Ha. Dan dekat situ kalau pergi kita boleh nampak lah gambar-gambar mereka dari tahun 70-an. Kisah pulang tu pun adaptasi kisah benar. Yang diarahkan oleh KB Bastia, lakonan Remy Shah. Ya. Itulah benda patutnya kita ni sempadan macam saya askar. Sempadan Malaysia negara untuk darat 1000 kilometer saja. Sebab kalau sebelah semenanjung ni sekecil je pun. Sempadan kita dengan Thailand kecil. Kita dengan Singapura lagi lah kecil. Kalimantan tu itu banyak sikit lah. Tapi betul. Sempadan laut kita tu daripada Tawau naik ke Sempurna, turun pergi ke Sandakan, naik ke Kudat, turun tu. Punyalah besar sempadan laut kita. Kan? Kita orang laut. Betul. Kan? Tapi Tuan Major tahu tak pasal Pulau Natuna ni paling dekat dengan Terengganu. Tapi jadi milik Indonesia. Boleh ulas? Tahu. Memang. Itu kita tak kata apa. Dia sebenarnya dia orang berbincang dekat atas tu, dia ada dia macam ni, pernah tengok cerita dia, satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dia macam tu. Dia jadi macam tu. Dia ada bahagian dia. Nak ambil tu ambil dia. Satu untuk engkau, bodoh untuk aku, bodoh untuk engkau. Macam tu kan. Itu je kisah dia. Kan? Dia bukan masalah British anak. Dia masalah Indonesia merdeka dulu. Dan lepas tu Malaysia merdeka, jadi Malaysia tak claim. Malaysia ni terlalu baik kalau kau nak tahu guys. Malaysia ni saya tengok banyak benda dia orang tak claim. Dan Pulau Natuna jadi hak milik Indonesia, merah putih. Sama lah Pulau Layang tu pun dulu kalau geng komando tak buat special op. Sekali dengar dekat Pulau Layang sekarang Sarawak tu masih ada lagi askar kita duduk menjaga. Ya, masih. Saya pula saya punya bos dulu adalah orang yang pertama duduk dekat Pulau Layang. Waktu tu terumbu masih batu. Dia duduk dia kata dia orang tidur dia ikat badan dekat batu tu. Air macam ni. Duduk. Tuan Major tahu, saya punya kapten cakap, dia orang Sarawak tau, orang Kuching. Dia kata dulu Pulau Layang ni dekat dia dengan darat. Makin lama makin jauh. Saya tak tahulah. Benda ni secara gaib ke apa, wallahualam. Dia dulu terumbu. Dia batu. Batu seketul. Itu dia. Jadi waktu batu tu timbul, kita punya komando, lepas tu ada risik kita adalah 2-3 orang. Saya kenal lah tu tapi diorang semua dah pencin. Mereka pergi duduk situ. Ni ikat badan dengan batu ni. Tu pengorbanan. Bayang dengan panas, tengah-tengah panas, jemur macam kena ikan kering. Kapal pula datang 2-3 minggu sekali baru sampai. Hantar makan. Kena air pasang penuh. Semua macam tu, panjat pegang batu. Tu gila tak gila orang tu dulu. Sebelah Pulau Layang-Layang tu Pulau Beluit. Pulau Layang-Layang. Lepas tu ada satu lagi Pulau Buruk. Pulau Burung ya. Sebelah tu Pulau Burung. Tempat tu diorang cakap keras lah. Saya dengar daripada orang Sarawak sebab saya belajar dengan geng Iban ni. Memang tak dinafikan lah. Diorang ni semua memang, kalau kita tahu pun dulu ranger terhebat hutan, polis hutan memang terhebat adalah orang Sarawak kan, orang Iban yang dilatih oleh British. Kita ada dengar cerita tu. Jadi benda-benda macam ni kita bila cerita kat anak muda ni untuk menaikkan semangat diorang. Saya ni main TikTok ni sebab supaya anak muda ni tahu pasal kerjaya saya. Sebab saya tahu saya takkan kerja lama kan. Mungkin lagi 5 tahun, lepas tu saya pun mungkin dah kerja dekat darat. Jadi macam Tuan Major tu. Kita bertenang macam saya, ada pencen bertenang. Orang pencen ni fikir nak kahwin baru je, tapi tak jadi. Dia pencen, dia tak tahu nak fikir apa benda lagi. Dia tak benar aku duduk saya saja ni kahwin satu. Umur sama apa? Agak-agak umur saya berapa? 55 ada. 55. 51. Jauh tu. Oh, jauh lagi. Tapi boleh lah. Untuk 9. Saya 46. Oh, muda lagi. Tazah. Major. Tapi kalau orang lelaki teka saya 50, saya okey. Sebab saya suka orang nampak saya macam orang tua. Tapi kalau orang perempuan tanya, tuan, umur tuan berapa? Automatik jadi 30. Otomatik saya baru 30. Itu kalau orang perempuan. Dia tengok siapa yang bertanya. 46. Jadi Tuan Major retired di usia 40-an lah. 43. 20 tahun dalam service. Saya masuk umur 18. Banyak juga kawan saya yang sentral. Tapi itulah diorang semua pencen dah umur sekarang ni macam Kapten Rais Hamid tu semua. Diorang pencen dah tu. Kapten Rais Hamid APNM kan? Dia dengan ATM. Rais tu. Ya betul. Baru teringat dia betul. Ya. Navy.
Dia YouTuber kan. Ya betul. Hmm. Betul. Ni Okey, ada ya. orang tanya, Ah, ada orang tanya ni. Mana ni? Yang memang betul Empire Melaka dulu ada kapal yang paling besar pada zaman tu. Bang, kalau abang nak tahu pasal Mendam Berahi ni, panjang cerita dia bang. Kalau saya nak cerita dekat sini, memang pasal Mendam Berahi ni, kita punya orang pernah diangkut ke Portugal untuk membuat kapal. Orang bangsa kita. Sebab tu saya tak heran kalau Cristiano Ronaldo tu ada darah Melayu. Saya tak heran. betul kan? Pada masa tu memang orang Melayu ni, Kapten Rais ni. Kapten Rais Air Force tu tu dia. Ya betul. Saya dah tengok sekali lalu dulu. Betul. Dia Air Force betul. Itulah kapal tu, Mendam Berahi tu kapal bawa kapal. Betul tak? Betul. Pernah ada dicatatkan sejarah, Hang Tuah ni pernah pergi ke Thailand untuk beli gajah dan letak atas kapal tu 20 ekor gajah untuk dipersembahkan dekat Sultan Melaka, Sultan Mahmud pada masa tu. Jadi besarnya Mendam Berahi ni. Tetapi ke Melaka sekarang ada apa? Kapal samudra, kapal penjajah. Pergi letak kat kapal penjajah. Apa kejadah yang letak kat situ tu? Patut daripada tu buang je. Betul tak? Dia tu yang sedih tu. Apa gajah Melaka buat sesuatu. Tapi memang sebenarnya ramai orang dah trigger benda tu. Nak buat balik. Mungkin modal ke saya tak tahulah Tuan Meja. Yalah, kalau ia pun tunjuklah yang kita punya. Betul. Orang datang, pelancong datang nak tengok kebudayaan Melayu, tapi orang pelancong datang tengok kebudayaan luar. Baik dia datang pergi tempat dekat apa ni, Spanyol ke mana ke. Betul. Flora Dema nama dia, Flora Dema. Saya baru balik pada Indonesia. Saya baru balik pada Indonesia seminggu lebih. Jadi saya daripada Surabaya pergi ke Kudus, Demak, Semarang sampai ke Yogyakarta. Saya sebagai pelancong, sambil saya nak pergi tengok Wali Songo kat sana kan. Saya nak tengok kebudayaan orang sana. Betul tak? Kenapa? Kalau saya nak tengok kebudayaan orang Belanda, buat apa saya pergi situ? Baik saya pergi dekat penjajah, dekat Belanda terus. Itu saya pelik pergi Melaka tapi tengok benda penjajah. Buat apa tengok benda penjajah? Saya nak tengok benda yang dulu kita punya ni. Betul. Tuan Meja tahu tak yang dalam 99 Wali Songo tu ada 2 orang bertapak di Gunung Jerai. Siapa dia? Daripada 9 orang Wali Songo tu, Songo maksudnya 9 kan dalam bahasa Jawa. 2 orang yang saya baca, 2 orang tu dia menetap dan membuat tafiz dekat atas Gunung Jerai dan mangkat kat situ. Ada 2 orang, saya tak pasti nama dia. Saya pun tak pernah naik sampai ke Gunung Jerai lagi. Tapi dengar cerita macam seronoklah Gunung Jerai tu. Okey, dia mungkin dia macam ni. Wali Songo ni bukan, bila saya faham, Wali Songo ni rupanya bukan 9 tau. Memang Songo tu dia 9. Tapi dia sebenarnya dia ada batch yang pertama, batch kedua, batch ketiga. Dia ada batch. Baru saya faham. Yang kita sebut Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Sunan ni mereka duduk di zaman yang berlainan tapi dalam batch yang berlainan. Baru saya faham. Kan? Okey, Sunan Bonang macam mana? Sunan Ampel dekat mana tempat dia, apa sejarah dia, keturunan dia, adik-beradik dia macam mana? Sunan Gunung Jati macam mana? Sunan ni macam mana? Dan sebab itu orang kata Wali Songo dia adalah satu kumpulan besar. Bukan 9. Sunan Derajat, dia satu kumpulan besar. Cuma yang terkenal 9. Okey. Tapi grup dia sebab dia wali, dia punya anak pun wali. Dia punya menantu pun wali. Baru saya faham. Baru saya faham. Kan rupanya dalam perkataan Sunan tu, ini yang tak ada kat Malaysia. Tapi makam-makam dia dekat mana, Tuan Meja? Dia tempat lain-lain. Sunan Muria dekat Gunung Muria, dekat Kudus. Sunan Kudus dekat masjid dia panggil Masjid Al-Aqsa, Kudus. Dekat Kudus ada Masjid Al-Aqsa. Kudus tu asal perkataan Quds. Al-Quds tu, dan memang Sunan Kudus dia asal daripada Palestin. Lahir di Palestin. Dia pula cucu kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang pula dekat tempat lain. Sunan Ampel kat tempat lain. Jadi okey, so bila bawa saya faham 9 orang ni makam dia tempat lain-lain lain jauh. Sunan berbeza macam kita dekat negara kita tak ada Sunan. Sebab kalau disebut Raden ni tengku. Kalau sebut Kanjeng ni sultan. Kalau disebut tuanku lah, Kanjeng. Okey, kalau disebut Sunan, dia syarat dia yang pertama dia mesti orang yang berkuasa macam sultan, dan yang kedua dia mesti orang alim, wali Allah. Sunan. Baru disebut Sunan. Macam kita ni, kita ada sultan je. Sebelum bab agama, mufti yang handle tu. Tapi tidak. Kalau Sunan, dialah bab agama, wali Allah pula tu level dia. Dia juga raja. Itu Sunan.
Raden dia tengku. Kalau Daeng dia ikut bangsa dia panggil Daeng yang ada macam berkuasa Aceh dia panggil Tiuku, macam tengku kan. TEUKU. Kalau macam belah sini Tunku ni Johor pakai, Kedah pun pakai Tunku. Dia macam-macam bila kita merantau ni bawa kita tu. Saya rasa Abah Syah CEO kapal kita lagi banyak mantau negara orang, lagi macam-macam dengar, betul tak? Dan banyak dengar cerita lah. Lepas tu bila dulu kita tak ada budaya membaca, bila kita dah berumur sikit ni baru kita cari buku-buku baca, bertambah lah. Jadi bertambah ilmu tu, nak cari benda ilmu ni lagi banyak kita gali, lagi dalam kita nak cari. Okey, ni ada orang tanya ni, saya pun nak tanya juga. Segitiga Bermuda pernah sampai tak? Alamak, selama saya belayar 21 tahun lah, Alhamdulillah sampai ini dengan izin Allah, saya tak pernah dapat pergi ke Bermuda Triangle. Tetapi namun daripada rumah kita, saya boleh tunjuk macam mana nak pergi ke Bermuda Triangle. Macam mana? Siapa nak tahu guys, korang boleh share live ni. Cerita ni panas geng. Saya selalu ada 2 kali saya buat konten dalam VTT saya. Dan saya boleh tunjukkan live macam mana kita nak pergi ke Bermuda Triangle sekarang. Saya menggunakan ilmu sikit. Tuan Meja dah takut lah. Saya mula nak baca jampi ni. Jampi hutan. Kejap. Tuan CEO cerita sikit tragedi tsunami Palu 2008. Kejap. Saya nak cerita pasal ni. First of all, buka Google kita, kita pergi kat Ship Finder. Okey, Ship Finder, pergi kat yang pertama sekali, kita terus tekan kat situ. Kita tunjuk lah. Tunjuk lah. Tunjuk kan. Dia orang ni bukan tahu, kena tunjuk. Ya. Apa nama dia? Ship Finder. Okey, Ship Finder. SHIP, Ship Finder, FINDER. Okey. Mana banyak sangat ni? Mana satu? Yang pertama sekali. Shipfinder.co ke? Ya, betul. Okey, betul? Saya tak boleh buka pula. Sekejap, standby. Canggih lah. Betul. Okey. Alright. Sekarang dari situ, ini adalah live atau meja. Live. So, siapa cakap Bermuda Triangle ni tak boleh lalu, guys? Boleh lalu? Boleh lalu. Jadi, benda-benda ni anasir-anasir barat saja yang cuba nak menakut-nakutkan kita yang masih dulu kita tak ada teknologi, tak tahu benda ni. Sekarang ni ada dah CEO kapal, Kapten Mizi Asnawi yang tahu pasal info perkapalan ni, kita buka dedahkan benda ni, orang terkejut. So, daripada Ship Finder tu, sekarang ni Tuan Meja tengah tengok live. Yes, live. Jadi kalau pergi, terus scroll pergi tepi, kita akan jumpa Bermuda Triangle. Dekat mana Bermuda Triangle? Di antara Puerto Rico, Pulau Bermuda dan juga Miami. Lah, ada 300 biji kapal ke tu? Lah. Boleh lalu punya. Boleh lalu, tapi okey, dekat sini ada tapi dia. Banyak sangat kejadian-kejadian luar biasa berlaku dekat situ, Tuan Meja. Antaranya kapal hilang. Okey, kenapa kapal hilang? Kapal hilang ni yang terbaru pada 2018, El Faro berlaku. Kapal tu hilang, lepas 2 minggu baru mereka lepas 10 hari mereka baru jumpa, kapal tu tersadai dekat salah satu pulau, tinggal serpihan saja. So, kapal tu bukannya lenyap lah, dimakan alien. Alien memang tak wujud lah. Kalau ikut teori CEO kapal pun, saya tak akan percaya alien. Sebab dalam Al-Quran, sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Tak ada lagi hebat pada manusia. Tak ada lagi. So, jangan korang keluarkan teori alien ni dekat saya. So bila dah sampai kat Bermuda ni, bad weather. Diorang kata daripada Ustaz Daniel. Ustaz Daniel ni bukan Don Daniel lah, Ustaz Daniel yang orang tua tu. Okey, daripada kajian dia kata memang bila diorang gunakan teknologi sonar. Teknologi sonar ni diorang boleh keringkan air laut menggunakan teknologi komputer. Betul. Dan bila diorang tengok dekat bawah tu ada gunung berapi 2-3 tak dapat kontrol. Lag, ada orang cakap lag lah. Tak ada, saya okey je. Line diorang kot lag. Saya pun okey ni. Lag lah. Okey. Saya moderator sini tengok dia kata okey. Cuba bagi gift. Cuba bagi gift sikit. Cuba tengok. Bagi gift nanti dia laju. TikTok ni saya lag juga lah, time je. Memanglah. Dia ada gunung berapi yang tu. Itu daripada kajian Ustaz Daniel lah. So saya pun banyak juga refer pada ustaz-ustaz yang kita ada ni. Sebab kita dah ada teknologi. Saya gunakan medium benda ni untuk kita dapat ilmu lagi. So saya akan rujuk dengan diorang. Kadang-kadang saya message diorang, saya tanya. So diorang bila rungkaikan dengan fakta-fakta dia, memang sahih lah. Memang dekat bawah tu ada gunung berapi di bawah laut. Sebenarnya Tuan Meja tahu tak? Antartika. Tahu?
Antartika ni Allah tutupkan dia dengan salji. Sebab apa tau? Diorang kata dekat bawah tu ada gunung berapi. Subhanallah, cantiknya. Allah sayang manusia dia. Oh. Dan bila satu hari nanti, diorang kata lagi 50 tahun, Antartika ni dijangka cair. Dan 7 negara akan akan claim untuk Tenggelam, minyak betul. yang ada dekat bawah tu. So ada Betul minyak betul. akan claim. Betul So betul. ada 7 negara. Yang pasal minyak Antartika tu satu dunia dah tahu dah. Ya, Dan memang waktu 7 negara claim. British claim, France claim, yang saya highlightnya Rusia pun claim. Yang duduk jauh tu. Antartika duduk bawah. So Rusia pun claim. So bila diorang claim ni, ya betul, Antartika. So dekat bawah tu, diorang bila tengok sebenarnya sebelum ada minyak tu, ada gunung berapi guys. Allah sayang manusia, Allah tutup dengan salji. Tapi itulah kita yang mensyukuri. Fabi'ahi ala rabbikuma tukadziban, kan? Nikmat mana lagi? Fabi'ayi ala rabbikuma tukadziban. Sebab tu Antartika tak ada siapa boleh letak bendera itu kan. Semua kata tak ada. Semua pekat mengaku tak ada. Dan Antartika ada penghuni, saya tak pasti sebab memang kapal saya pun tak pernah pergi sana lah. Tak ada, mana ada, tak ada penghuni. Dia ada tempat saintis je. Macam-macam Saintis je. Saya duduk New Zealand setahun setengah. Dekat mana? Di mana Tuan Meja? Saya duduk kat North Island. Waktu tu saya cadet. Ini je tahun 97, 96, 97. 96-97. Tuan Meja, saya nak tanya cerita pasal tentera-tentera kita yang pergi dibawa untuk buat pertandingan bersama dengan tentera Singapura, tentera Thailand, tentera British, dan dia orang kata budak-budak kita main sepak takraw petang-petang dekat dalam salji. Boleh cerita sikit tak? Itu kisah saya tu. Cerita Itu kisah saya. Kisah tu viral tu kan. Yang bestnya ramai orang gelak tu. Tapi saya kata lah. Kan? Saya nak tipu macam mana? Yang terlibatnya satu battalion. Dan mereka pergilah tengok dekat battalion tu 4 RMD dekat Tapah. Tengok dia punya buku sejarah, betul ke tidak pada tarikh sekian-sekian mereka pergi. Okey, cerita dia macam ni, dia FPDA. Okey, FPDA 5 Power Defense Arrangement. Okey. Terdiri daripada Malaysia. Right? Dah kenapa CO punya tu hilang? Sekejap, kena ambil balik. CO punya dia punya tu kena freeze ke apa? Macam mana nak tekan invite balik. Tengah sembang ni kena ban ke dia? Baru nak sembang, tak apalah, biarlah dulu, lain dia problem kot. Tak apalah, dia kena ribut. Terputus. Baru cakap pasal Antartika itu putus. TikTok select ni. Tak apa. Yang penting dia jangan kan. Okay. So itu dulu-dululah. Dulu-dulu. 5 Power Defense Arrangement tu. Exercise. Latih dekat Gunung Ruapehu. North Island. New Zealand. Sawah tak lekat. Senior saya Nur Hisham Kamar. Sekarang kenal Nur Hisham Kamar. Senior saya tu. Beliau senior, dia graduating class. Saya waktu tu junior. Jadi waktu tu dia nak tergelaknya orang Melayu kita ni, dia kena sejuk dia tak tahan. Lepas tu orang Melayu bila dia sejuk dia tahu dia orang tak boleh duduk diam. Bila dia macam ni, kau dalam salji ni, kau kita duduk diam lagi kita sejuk. Dia kena bergerak. Kan? Jadi dia orang pakai dia orang punya baju adalah New Zealand bagi baju yang wool tu, tebal tu. Kan, pakai glove, pakai balaclava nampak mata je. Tahu dia apa? Dia main takraw kat salji. Sebab itu cara nak panaskan badan, sebab nak gerakkan badan. Kan? Dia main takraw salji. Yang geng British, geng Singapura, geng UK, geng Australia, geng New Zealand semua duduk dalam sleeping bag sejuk. Sebab waktu tu dia nak jadi apa tu? Astaghfirullahalazim, storm. Dia punya angin salji tu kuat angin tu, so menggigil. Jadi orang Melayu ni dia tak tidur diam. Kan? Itu dia main salji, dia main takraw tengah salji tu. Kan? Dan itu je dia punya company dia bawa takraw, main salji. Kan? Main sepak harga bulat. Yang bestnya besoknya saya duduk kat Camp Wairu waktu tu. Dia dengar ambulans dia keluar masuk camp ni. Salji duduk tengah turun. Jadi ambulans duduk keluar masuk. Dalam Camp Wairu ada hospital tentera, military hospital. So duduk keluar masuk. Kan? Lepas tu dalam kelas saya tengah dalam kelas dekat sekolah kadet. Jadi jurulatih saya bagi tahu.
Jurulatih saya kata, do you know what happened? Pada kami semua beritahu, we don't know. Lepas tu dia kata sekarang kan tengah buat exercise Suman Warrior dekat Gunung Rapehu. Jadi pagi ni ramai orang kena hypothermia, kena terlalu sejuk kan. Masuk hospital lah sebab dah suhu terlalu sejuk dan mereka tak tahan dan mereka kena bawa ke hospital kan, sebab ada yang dah mula ada frostbite apa semua ni kan. Jadi masuk yang British ada berapa orang masuk, Singapore masuk, ramai jugalah masuk ni, termasuk tentera New Zealand sendiri kan, penuh. Jadi kat Wat tu ramai lah tentera lain. Yang tentera Malaysia ni kan ada masuk itu, tapi bukan sebab hypothermia, sebab kaki dia terkeliat. Kenapa kaki dia terkeliat? Dia salji kan, dia pijak-pijak jatuh terkeliat. Dia jadi masuk kat hospital. Tak ada seorang pun tentera Malaysia dekat 4 RMD waktu tu, yang 4 RMD tu yang masuk sebab sejuk. Tak ada. Bukan saya cakap, jurulatih yang cakap. Jurulatih Mat Saleh tu yang cakap. Saya dengar-dengar, lepas tu jurulatih tu pandang saya kan. You from Malaysia right, Mr. Fitri? Yes I am. Very good. Dia cakap macam tu je. Kita pun ayo. Saya masih kadet. Mereka tu dah tu 4 RMD. Kan? Okay. Askar lain masuk sebab apa? Sebab kesejukan, hypothermia. Okay, kena hypothermia. Lepas tu dengan kena frostbite lah apa semua ni, kan? Melayu tak masuk. Seorang yang masuk, itu pun sebab terkeliat kaki, bukan sebab hypothermia. Tahan lasak, tahan sejuk. Itu cerita dia. Lepas tu bila saya tulis cerita tu, adalah orang-orang mangkuk-mangkuk air yang tak percaya. Itu pulang kat korang lah korang tak percaya. Saya cerita benda betul. Takkan saya nak menipu apa benda? Apa faedah saya dapat untuk menipu? Bukti ada. Kan? Siok kapal masuk dah. Mana-mana siok kapal? Bukan siok kapal. Okay. Mana siok kapal? Masuk balik. So tuan punya banyak gambar seksi. Dah kena hack lah. Dah sebulan dah buat report polis semua dah. Itu biarlah. Siok kapal masuk. Mana suara tak dengar pun. Tak dengar. Okay, dah dengar dah. Sebab itulah saya kata kan, siapa yang jati diri dia lemah, dia dengar kisah tu, dia ingatkan hayalan. Hayalan apa kejadahnya. Betul tak? Tapi benda tu saya adik KJ, benda tu saya percaya masa saya first dengar daripada Captain Rais. Lepas tu saya pun buat research sikit daripada senior-senior kita orang. Memang cerita tu benar, tapi tak tahu itu batch Tuan Meja. Dia bukan, saya waktu tu bawa keluar orang New Zealand, orang British ni tengok apa pasal sebab hypothermia. Tapi tak tahu pula yang batch ni batch Tuan rupanya kan. Alhamdulillah. Saya ada di situ. Saya masih cadet. Sewaktu saya junior class. Saya officer cadet school of New Zealand saya. Saya cadet kat sana. Tahun 96. Januari 96 sampai Jun 97. Okey. Saya junior class 2 kali. Sebab kena masuk English course, military English course waktu first 6 month tu. Memang benda tu kejadian berlaku depan saya. Baik. Saya dengar rasa bersemangat bila dengar cerita tu. Cerita-cerita macam ni, bila kita dekat anak muda ni, dia orang tahu DNA kita macam mana. Lepas tu bila saya post benda tu kat social media, ramai orang post yang dia orang pernah pakai seluar pendek, pakai kain pelikat, lepak dekat dekat North Pole tu. Tu gila tak gila perangai Melayu. Orang Melayu ni bukan boleh cabar. Ramai pula tu yang jenis dekat salji dia pakai kasut kena pakai, tapi dia pakai kain pelikat, seluar dalam pun tak pakai, baju tak pakai, dia duduk dah siap takat gambar. Saya kata orang Melayu ni perangai tak betul lah dia ni. Otak semua keras. Tapi betul Tuan Meja, masa saya belayar, kita orang kan tak pernah nampak salji. Jadi masa kita orang dah masuk dekat Sungai Hamburg, Jerman ni, salji. So Captain buat pengumuman. Okay boys, you want to see the winter, how the snows come, you can go down. Captain masuk, Captain Fong Fok Heng, Chinese Selangor. So masa tu kita orang turun daripada engine room. Saya punya second engineer panggil, dia kata, cadet, kau nak pergi tengok salji, pergi tengok. Tapi jangan lama, turun balik kerja. Indonesian saya punya second engineer Indonesian. Kita orang berebut dapat peluang nak ngulat kan daripada engine room. Naik atas, tengok salji. Mana pakai sweater. Lepas tu orang Mat Saleh tu duduk tepi-tepi ni. Crazy ayu. Memang kan. Kita memang sejuk, tapi kita ni kerah kepala. Semua kahak kedegak. Orang Kedah panggil kedegak. Kan, kedegak semua kerah. Kan? Makin nampak salji, lepas tu orang Melayu ni dia suka cabar diri sendiri. Aku boleh tak ni bogil kat atas salji? Tu panggil orang Melayu tu. Itu panggil orang Melayu tu. Dia langgak ya apa pun. Orang Melayu bukannya bangsa Melayu, Nusantara ni semuanya Melayu. Kan dulunya suku kaum kita je beza-beza. Memang kerah betul. Kahak lihat. Memang lihat. Itu betul.
Dalam Tapi apa-apa bidang pun. Abang Syah cakap Melayu semua boleh, betul. Tapi sekarang ni ada pula parlimen cakap orang Melayu tak nak, orang Malaysia bukan Melayu, orang Malaysia tak nak kerja laut sebab tak nak berjauhan daripada keluarga walaupun ditawarkan dengan gaji besar. Jadi saya tak tahu adakah ini politik untuk mengambil warga luar, wallahualam. Politik tu, politik. Politik, percayalah. Kan? Politik. Betul. Itu je. Tadi Saya kita dipecahkan oleh British dan Belanda, betul, perjanjian mereka. Jadi diorang ambil British ambil belah utara, yang belah selatan diorang bagi ke Belanda. So sebab tu salah satu sebabnya Indonesia ni semua, Kalimantan dan Pulau Sebatik pun dapat separuh dekat orang Indonesia. Separuh-separuh. Sampai pergi Pulau Sebatik. Saya pun tak pernah sampai, tapi saya nak pergi sana, teringin nak pergi Pulau Sebatik. Diorang cakap jalan cantik. Tuan Major, jalan cantik je tak kat Malaysia. Lepas tu sampai kat pagar tu semua tanah merah kat Indonesia. Tempat saya operasi. Berapa tahun? Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, masuk ke dalam Serudung. Saya duduk dengan orang Murut 3 bulan. Kat Serudung tu. Dia kena lalu kat situ daripada Tawau. Daripada Tawau, naik bot, kita akan jumpa Pulau Sebatik. Okey. Awet lawa-lawa. Okey, itu nak cakap tu sikit lah. Kan? Okey. Sabar bah, boleh bah kalau kau kan. Okey. Okey. Lepas tu naik bot, pergi sampai ke Pulau Sebatik, lepas tu terus lagi, jangan masuk Nunukan. Nunukan tu dah Indonesia. Okey. Lepas tu masuk ke Pulau Serudung. Ke Serudung. Serudung tu, dia punya buaya dia, bot kita besar tu lah buaya dia. Kita jaga sempadan lah masa tu. Masa tu Tuan Menteri tim jaga sempadan. Dia panggil Op Balasah. Op Balak Sabah. Oh, Balak Sabah. Saya punya post tu, dia ada askar Indonesia duduk dengan saya. Jadi saya rasa dah lah, tak tahulah sampai sekarang ada dah orang pecah rekod saya tak. Saya pernah naik bot askar yang kecil tu. Daripada Serudung tu, ni nanti awak tahulah kalau sampai sana. Saya lalu ikut paya-paya bakau tu, tembus ke Sungai Nyamuk sampai apa semua, sampai tembus ke Indonesia. Tu kerja gila. Saya seorang saya dengan ni lah orang kampung bawa saya. Tembus sampai dekat Indonesia, askar Indonesia sambut saya pergi lah. Situ memang buaya banyak. Oh, buaya situ. Tapi buaya situ menghormati buaya darat. Sebab tu buaya buat saya lalu je semua berbaris. Wah. Bagus. Tapi masa tu yang saya tahu ialah kalau masa tu duduk ni orang Murut kan. Orang Murut cantik-cantik kan. Memang ya. Dia rendah-rendah tagap-tagap. Jangan kau minum dia punya langkau sudah. Dia punya langkau, dia punya tajau tu sudah. Oh, pekat tu. Jernih tu air tu. Kan? Gena segelas pakat tak balik. Tu kena minum dengan straw tu kan. Jangan. Tak, kalau orang Murut ajak minum, tolak saya siap. Tolak elok-elok. Sebab dia punya style dia minum duduk bulatan. Lepas tu dia punya tempayan tu, tajau tu duduk depan kita. Lepas tu dia bergerak sebelah. Saja dia patah balik. Kan? Jangan. Itu cuma cari penyakit. Saya tengok, saya tak buat lah. Saya tengok saya punya boatman. Boatman saya pergi duduk dalam kumpulan tu. Dia punya minum satu gelas je. Lepas tu bawa bot milau macam tu. Buaya berpelik. Dah kenapa bot milau? Saya pegang botnya tu. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, aku redha pasrah. Ya Allah. Yang bot kat belakang tu. Oh, jangan. Dah macam minyak tanah dia punya pekat dia. Jangan. Lihing ke langkau antara dua lah tu. Kalau langkau langkau ni panggilan orang Sarawak. Tapi kalau dekat orang Murut Sabah ni dia panggil lain. Tapi dia John ni. Lihing ke mentakuk ke? Antara dua tu nama dia. Aku tak tahu. Orang rumah saya Sabah. Oh, betul? Orang Sabah. Orang mana dia? Tuaran. Oh, Tuaran. Dusun. Dusun. Tengok 4 tahun duduk Sabah. Kan? Habis dah Sabah saya pusing, alhamdulillah. Saya dapat pusing habis. Kalabakan ni orang tanya, Kalabakan sampai tak tuan? Saya duduk 3 bulan kat Kalabakan. Saya jalan kaki daripada Kalabakan, masuk ke dalam hutan tu, tembus ke Sapulut, lepas tu jalan kaki terus ke Nabawan, terus ke tu. Tu, saya jalan kaki. Kalau saya cakap kat orang Sabah pun tengah-tengah. Jauh tak jauh saya jalan. Jumpa gajah. Oh, kawasan tu. Kalabakan tempat saya main buat tampar. Ada orang Sabah tahu, jauh tak jauh. Lok Kawi. Pos Lok Kawi. Lok Kawi ni Kota Kinabalu. Lok Kawi Kota Kinabalu, KK kapal tu. Anak borang dah. Ni show kapal? 2. Bagus. So bila balik Sabah? Saya tiap tahun balik tuan.
Okey okey Sebab okey. melawat mentua belah sana kan. Dia pula 1.8K. Bila pandang dia habis lah. Cerita pecah dia tu. Kopi Sianang askar suka main takraw. Betul. Long Pasir. Long Pasir, Bantul, Saliliran, Simanggaris, Seliku. Saya duduk Seliku kat tu. Tu. Seliku ni kalau naik kereta daripada Nabawan, Kelabakan daripada Nabawan 8 jam lebih. Itulah. Ya, saya orang Kuantan. Cerita pasal Ejen Mossad. Cerita pasal Ejen Mossad kena tanya tuan. Dia nak cerita tak? Kalau kau tanya saya, memang saya tak nak terlibatkan pasal Tebing Barat lah. Kalau saya lah. Toh. Saya. Kan. Dia bukan apa, selalu bercerita. Ada orang tanya kat saya. Saya pun nak tahu juga ilmu sikit. Tuan pakai cincin apa tu? Sapphire ke molek nampak? Dia kata molek nampak. Sapphire tu. Sapphire. Ini sapphire kat bukan kaleng-kaleng ni. Hijau pun ada, biru pun ada. Mystic Quartz. Mystic Quartz. Yang ni ini orang bagi. Saya pakai je Nampak? Nampak. Cantik. Potongan dia pun cantik. Dia punya dia warna-warni. Itulah. Saya nampak sini ada purple, hijau, biru. Dia ada merah ni. Hijau, purple, ada merah apa dia? Mystic Quartz. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu panggil serai bunian. Oh, serai bunian. Alah, orang bagi, saya mana tahu. Pakai je. Tapi itulah, jari ni ada, tapi jari ni kosong lah. Guys, jari ni ada, tapi jari ni kosong lah. Sama kita. Ustazah parah cakap tu. Dia sporting. Dah ada tidur dah. Okeylah tuan, saya undur diri dulu lah. Ada Okey. Terima kasih kerana teman saya buat live ni. Okey, terima kasih. Okey, salam keluarga, terbaik. Teruskan bagi video yang baik-baik pada rakyat, okey? Okey, jumpa lagi. Itulah. Itu first time, kali pertama saya tu, sebab saya selalu tengok kat video tu, dan bidang dia, memang bidang saudara CEO kapal tu, bidang dia bidang laut. Kan? Ya, ramai orang dekat dunia ni, macam saya sendiri pun ramai orang yang mahir bab hutan. Tapi mungkin orang-orang yang lebih mahir daripada saya bab hutan, tapi mereka tidak ada TikTok, ataupun mereka tidak ada follower yang ramai, ataupun mereka nak buat live pun tak boleh atas kesibukan ke apa ke. Jadi saya mewakili mereka lah yang meletakkan tu, sedangkan saya bukanlah orang paling pakar dalam hutan. Tapi oleh kerana saya ada follower yang ramai dan sesuai untuk tu jadi sebab sama macam CEO kapal memang ramai je orang yang bekerja kapal, ada kepakaran laut semua, tetapi oleh kerana beliau yang di hadapan, jadi beliau yang menerangkan kepada orang lain. Okey, faham tak? Kami semua ni bukannya influencer apa semua, tak. Kami hanyalah orang-orang biasa yang diberi kelebihan oleh Allah. Kami ada sedikit follower yang ramai sikit, dan kami boleh buat live, kami boleh buat konten yang memberi informasi kepada orang. Itu je. Jadi seronok kan orang darat dengan bercakap dengan orang laut kan. Itulah. Ya, sebab bidang yang berlainan. Tuan pernah datang Sarawak tak? Biasa datang Sarawak. Okey. Tuan Alan Semi bila nak restock hari tu terpaksa beli dengan ejen kopi. Ya. Dia dalam Alan Semi sedang dibuat. Okey, sedang dibuat. InsyaAllah dalam beberapa hari, 2-3 hari lagi je. Saya akan letak dekat TikTok, jangan risau. Tuan, Tuan kena hack ke? Ya, kena hack dah tu dah lama. Keluar daripada situ. Kita tumpu kat sini je. Tuan, kono langkau sodap. Tuan tak buat kursus asas untuk survivor dalam hutan ke? Kursus tak. Saya tak buat. Kalau nak buat, tu cari ni. Cari TikTok Pendekar Rimba. Beliau adalah jurulatih survival dalam tentera. Sudah berpencen. Kan? Dan juga seorang komando. Beliau. Dan bersama-sama beliau adalah kawan-kawan saya dan jurulatih-jurulatih yang bersama kami dulu, yang sudah pencen bersama dengan beliau. Jadi kalau orang bertanya pada saya, Tuan, kat mana nak belajar? Untuk orang awam tentang ilmu survival, ilmu hutan, ilmu trekking. Cari Pendekar Rimba. Okey? Saya rekomenkan. Saya yang rekomenkan. Ya? Okay? Cari Pendekar Rimba. Cakap kata, bagi tahu kata Major Fitri hantar. Major Fitri suruh. Kan? Kau nak belajar. Sebab saya ingat kami ni bila dah pencen masing-masing ada bidang masing-masing lah. Macam tu Pendekar Rimba dia buat untuk kursus orang awam. Saya pula mengeluarkan produk. Tapi dia kaki ragging. Alah, ada nama pun komando. Dia tu komando, jurulatih komando pula tu. Kan? Bila dah pencen, dia tetap komando. Kan? Biasalah kena ragging tu, anggaplah itu sebagai breakfast. Kan? Kalau tidak, baik belajar dengan pengakap. Awak nak yang terbaik, saya bagi yang terbaik.
Okey. Tuan boleh tahu pengalaman tapak kaki melecet dalam but kasut bila nak buka kasut? Kenapa? Itu biasa tu. Tapi alhamdulillah saya semua hidup saya 25 tahun kerja, sekali je saya pernah melecet. Yang lepas tu saya tak pernah melecet. Ada cara dia. Itu ilmu tu mahal. Askar pun minta ilmu tu kat saya. Kan? Tuan Hutan bertemu Tuan Laut, siok kapal live sangat menarik, banyak ilmu dapat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ustaz Faizul Ahmad, apa pendapat Tuan dengan pengorbanan kita dahulu memperjuangkan keamanan tapi sekarang jadi lain? Begitulah perkara yang telah diqadarkan oleh Allah. Kan? Sebab itu setiap kali kita melakukan pengorbanan, ya Ustaz apa pun pengorbanan kita buat, janganlah diminta balasan daripada manusia. Kan? Kita hablum minallah, kita dengan Allah ialah kita melaksanakan apa yang Allah kadarkan, arahkan pada kita. Ketentuannya hablum minan nas ni, hablum minallah, hablum minan nas. Sesama manusia ni kita memberi saja. Jangan kita fikir kita akan mengambil sesuatu daripada manusia. Jangan. Sampai mati pun kita akan kecewa kalau kita mengharap pada manusia. Kita mengharapkan manusia menghargai pengorbanan kita mengharapkan manusia memuji kita, mengharapkan, tak perlu. Tak perlu. Sama-sama kita mengingati ke arah tu, ya. Sebab tu saya bagi ilmu kat orang, orang tak ucap terima kasih kat saya pun saya tak peduli. Sebab pada saya ilmu tu hak Allah. Kan? Tanpa Allah bagi ilmu tu kat saya pun tak ada apa-apa. Kan? Dan tugas saya ialah menyampaikan. Kita balik kepada sifat Nabi, siddiq amanah, tabligh fatonah. Dah, selesai. Kita tak payah pening-pening. Kan? Ilmu sesat dalam hutan tuan macam mana? Okey. Berita baik, saya hari ni ada apa? Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, hari Ahad ataupun hari Senin saya akan letak satu video di mana video tu saya akan ajar satu ilmu yang sebenarnya ilmu tu mahal. Tapi dah sampai masa saya nak bagi. Saya kena bagi. Okey, di mana tak bawa apa-apa barang, jam pun saya takkan pakai, pisau ke apa pun saya takkan bawa, parang-parang takkan bawa, survival kit semua saya akan tinggalkan. Saya akan masuk ke dalam hutan dan saya akan bagi tahu kalau anda sesat dalam keadaan macam tu. Nak tak ilmu tu? Maksud dia, kalau macam video sebelum ni dekat TikTok saya letak anda bawa survival kit. Kali ni saya bagi satu ilmu, anda tak bawa survival kit, anda tak tanda apa benda, anda tak parang pun tak bawa, pisau pun tak bawa, mancis tak bawa, jangan kata jam tangan tak bawa, GPS apa semua pun tak bawa, kosong. Masuk hutan sesat. Macam nak buat? Saya akan bagi ilmu tu pada hari Ahad ni insyaAllah, ataupun hari Senin ni. Saya akan buat satu video. Nanti bila saya dah letak video tu, dengar betul-betul penjelasan saya dan ilmu tu cara apa saya bagi, ambil buku tulis ataupun save video tu. Nanti hilang. Ilmu-ilmu macam ni bukan orang nak bagi. Saya scroll TikTok, saya tak jumpa ilmu macam ni orang nak bagi. Ya, sebab ilmu ni datang daripada pengalaman dan juga pemahaman dan juga macam-macam jenis latihan. Saya bagi. Saya scroll dah ni dalam kat TikTok ni. Kalau sesat, nak buat apa? Kan? Macam tapi tak ada orang nak bagi. Yang ni saya bagi. Saya bagi. Sebab saya anggap worst case scenario. Maksud dia, dalam keadaan anda tak bawa apa benda langsung, beg tak ada apa, tak ada, kosong. Tiba-tiba sesat. Dah tu satu. Kemudian saya akan bagi pula ilmu, saya akan buat satu video, ini untuk orang Islam lah. Ilmu, kalau anda disesatkan. Satu sesat dengan keadaan kosong, tak ada apa, jam pun tak bawa, apa pun tak bawa. Kosong. Apa lagi pisau, apa lagi tu, apa pun tak bawa. Bahasa mudah ni bogil. Okay. Saya akan bagi satu lagi pula video kalau anda disesatkan oleh makhluk-makhluk dalam hutan ni. 1000 kali masuk hutan, 1000 orang masuk hutan, mungkin seorang dua je. Peratus untuk disesatkan oleh jin setan ni sikit. Kan? Tapi benda tu tetap berlaku lah. Jadi saya akan bagi. Jadi jangan takut masuk hutan sebab dalam 1000 orang masuk hutan, kan, yang kena sorok, yang kena main dengan jin-jin dalam hutan ni seorang dua je. Yang lain tu normal je. Okay? Itu kebarangkalian tu nipis. Tapi saya tetap bagi. Kalau orang tu hilang, dipermainkan oleh jin dalam hutan, ada 3 jenis. Nanti saya terangkan dalam video tu. Dan apa nak dibuat? Kalau jin tu main macam ni, anda buat macam mana? Kalau jin tu main macam ni, anda buat macam mana? Okay, saya akan bagi. Kan? Saya akan bagi. Yang tu saya akan bagi. Jadi, saya hari Ahad atau Senin ni saya nak pergi Gunung Jerai. Kan? Saya nak buat video tu lah. Untuk orang tahu. Sebab dia macam ni, walaupun anda ada ilmu tinggi, masalahnya jin tu
dia bukan nak duduk dekat, dia bukan nak merasuk anda. Tak, dia duduk kat depan-depan. Jadi anda berjalan, sesat. Lepas tu anda buat, lepas tu jalan, sesat lagi. Dia tak berhenti. Walaupun orang tu tok guru, orang tu ustaz sekalipun, anda nak lepaskan permainan itu, tu masalah tak? Sebab dia bermain di depan, dia bukan main dekat badan kita, dia bukan merasuk kita. Itu masalah tentang benda-benda ni. Kalau dia merasuk kita, ataupun dia duduk kita boleh lawan. Tapi kalau dia duduk jauh dengan kita, dan dia main kat depan tu, itu masalah dia. Kan? Dia tutup jalan, saat dia kalih macam tu, kejap dia bayar. Yang tu masalah dia tu. Lepas tu kita azan dia lari, lepas tu kita pergi ke depan sikit, dia main balik. Aduh, pening kepala. Yang tu soalan dia macam nak buat. Okay? Zaid Shiva, kalau masuk hutan tiba-tiba nak kencing kat mana tuan? Zaid Shiva, soalan yang baik. Anda kencinglah kat mana pun anda nak kencing. Kecuali, ada kecuali dia tau. Lubang-lubang, sebab dia, kenapa? Sebab hadis. Jangan kencing kat lubang, jangan kencing kat gua, jangan kencing dekat batang-batang pokok. Lepas tu orang Melayu pula ajar pula. Yang ni agama. Kan? Kalau orang Melayu punya ilmu Melayu hutan, jangan kencing dalam air. Tapi betul lah kenapa dia kencing dalam air? Sebab bakteria tu senang masuk ke dalam anda punya saluran kencing. Kalau nak kencing kat batu, kencing kat batu. Okey. Dapat ilmu tu? Jangan kencing kat lubang nampak ada lubang dekat hutan tu, jangan duduk kencing. Ya? Jangan kencing dekat gua-gua. Jangan kencing dekat pokok-pokok, perdu pokok tu. Jangan kencing air bertakung betul. Dan yang paling penting dalam hutan ialah jangan kencing kawan. Okey? Ada rasa, ada sentap dalam hati. Jangan kencing kawan. Janji nak ikut masuk hutan tapi tak jadi masuk hutan. Janji nak bayar duit guide tapi tak bayar duit guide. Janji bawa ration tapi tak bawa ration. Jadi yang tu yang paling penting dalam hutan, jangan kencing kawan. Kan? Okay? Jangan serius sangat kan? Pukul 12 dia ni. Mendalam tak? Itu nama bahasa orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia slow dia. Dia ajar slow, tua-tua tiba-tiba dia cucuk sikit. Cak. Ni cara orang tua-tua mengajar. Okay. Tuan apa nak buat kalau bertemu? Okay. Masuk hutan pakai minyak cumai tuan hutan, jin-jin takut tak? Kalau niat anda baik, insyaAllah kot. Saya tak mau cakap apa, biarlah rasa sendiri. Tuan cerita sikit beza hutan sekunder dengan hutan dara. Hutan dara ni pergi tu. Dia macam ni. Hutan yang sudah digunakan, kenapa dia panggil hutan dara? Kerana belum digunakan. Sebagai contoh mana tu. Taman negara tu dekat Temerloh tu. Pergi taman negara. Sedar tak? Siapa pergi pernah berjalan taman negara? Tu hutan. Yang mana bila anda jalan bawah dia lapang. Bukan lapang macam ni, pokok-pokok yang ni tak banyak, dia tak sabut. Okey. Tapi pokok dia semua ada kat atas. Kenapa kat atas? Sebab dia duduk kat atas. Pokok-pokok ni daun dia semuanya mengejar matahari. Okey. Kalau hutan yang macam orang panggil hutan sekunder ni hutan yang sudah pernah dibalak. Bahasa mudah. Kat situ anda akan jumpa apa? Pokok-pokok resam. Itu yang penat tu bila berjalan kaki tu, redah resam. Resam, rotan resam tu, ya Allah sabut. Lepas tu dengan rotan-rotan duri-duri apa semua tu, berlambak kat situ tu. Daripada lepas tu buat dah jumpa buluh. Okay. Buluh pula, satu hal pula dengan buluh. Buluh dengan cara buluh pula. Okay. Yang tu kita kena tahulah apa beza belukar. Orang kata, belukar tu macam mana? Itu kena faham tu. Sebab tu orang kata, saya masuk hutan. Lah, itu bukan hutan. Saya cakap, tapi itu belukar. Tapi tak apalah. Sebab orang tu tak tahu. Jadi, kita terima je. Betul lah hutan tu. Sedangkan tu belukar. Ya? Pelan-pelan. Ilmu ni banyak. Takkan habis. Pelan-pelan. Sesat dalam hutan buluh. Pening. Betul. Berhati-hati kalau anda termasuk ke dalam hutan yang buluh. Kan? Okey, berhati-hati. Kerana di situlah ular tedung selah paling suka buat dia punya sarang. Cara dia buat sarang dia kumpulkan daun-daun buluh, lepas tu dia buat sarang. Kalau anda nampak daun-daun pokok buluh terkumpul elok je tu, berhati-hatilah, dekat situ ada telur. Ya? Kerana itulah nanti saya akan ajar, apabila kita berjalan mengikut anak sungai ataupun sungai, jangan kita duduk dalam sungai ataupun di tepi sungai. Salah tu. Anda duduk dalam sungai, anda akan jatuhlah. Lagipun kena jeram-jeram, kan luka habis. Kalau anda duduk ikut tepi sungai,
pun tak betul juga. Kan? Kerana dia punya tumbuh-tumbuhan kat situ menyusahkan anak-anak bergerak. So, nak jalan kat mana? Nanti saya tunjuk. Jarak dia. Berapa jarak kita dengan sungai sepatutnya. Okay? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuan tak ada pengalaman bertembung dengan ular ke masa servis? Ada. Saya dah cerita dah tu yang ular tedung selar. Kan? Saya terpijak lah tu. Cantiknya badan tu. Bersatu badan. Pijak. Patut asal lembek pijak. Saya jerit lah. Ular! Terabur budak-budak saya lari. Dengan saya pun lari. Saya lari ke depan. Anak buah saya lari terabur. Dia punya tedung selar tu. Saya pijak, saya terkejut. Saya tengok hujung ekor dia saya tak nampak. Dia punya kepala hujung tak nampak. Tu besar tak besar dia. So saya nak jangka dalam 10 meter lebih. Tengok dia tu. Berterabur saya lari. Lepas tu berjerit balik. Whistle balik. Semua berkumpul balik. Buat macam mana? Saya pernah ikut Tok Wan saya pergi cari kayu depu. Bagus. Kalau orang negeri lain tak tahu, depu tu adalah garu. Orang utara panggil depu. Di laut ada hutan tak tuan? Hutan-hutan yang tenggelam oleh laut tu dah terlalu lama. Saya tuan kalau sesat apa perlu buat? Dan saya akan bagi satu saya akan bagi. Tapi saya bagi yang mudah-mudah lah, yang semua orang boleh buat. Kan? Kalau saya bagi yang susah-susah kan, saya punya konsep TikTok saya adalah saya nak bagi asas. Jadi maksudnya kalau orang dah pandai, tak payah tengok TikTok saya. Kalau anda rasa, aku dah pandai, tak payah tengok TikTok saya. Pergi TikTok lain. Sebab saya nak ajar yang asas, tahap yang asas yang mana semua orang boleh buat. Kan? Maksudnya kalau saya ajar ilmu nikah budak tadika pun boleh buat. Sampai tahap tu. Kan? Takkan saya nak ajar macam saya bagi tinggal kesan tu. Tinggal kesan mata, takat lutut dengan takat kaki. Itu budak sekolah rendah boleh buat. Ilmu yang saya ajar tu. Takkan saya nak ajar ilmu cara nak buat kesan macam ni. Tak payah, itu susah. Nah, itu pelajaran special forces, geng-geng special forces, komando, apa semua tu, elit-elit semua tu, itu cerita lain. Kita nak bagi benda yang bermanfaat dan benda tu orang boleh guna dan boleh menyelamatkan dia. Itu yang penting. Kan? Itu yang penting. Pernah ikut tok pergi tembak ayam hutan, tapi last ayam tu warna putih, tapi lebih 10 kali tembak tak kena. Ya, sama macam pengalaman saya dekat Kota Tinggi dulu. Ayam hutan. Sonok tembak ayam hutan ni sebab dia waktu malam dia tidur kan. Ini pelepah. Pelepah kelapa sawit, dia duduk sini seko. Itu ayam hutan. Dia duduk sini seko, duduk sebelah-sebelah ya. Lepas tu kita senyap-senyap, kita ambil, kita tembak. Yang bestnya, yang ni dah kena tembak, jatuh. Dia jatuh, kita sembelih lah. Yang sebelah dia ni, tak sedar lagi yang kawan dia sebelah dah meninggal lah, dah mati dah. Tembak dia pula. Lepas tu sebelah ni, tak sedar lagi. Memang tak sedar. Lalas satu ni habis semua. Nak tahu kenapa? Itu namanya rabun ayam. Sebab tu orang tua kata, ni rabun ayam. Itulah rabun ayam. Dia waktu malam, ayam ni rabun. Kan? Ayam waktu malam dia rabun. Ingat tu je. Okay? Kawan dia kata sebelah kena tembak, sebelah dia tak sedar lagi. Itu ayam. Okay. Binatang apa yang tuan dah try makan masa survival dulu? Dulu saya suka lah bercerita bab ni, tapi bila saya dah belajar dengan tok guru agama, saya sedar bahawa benda tu walaupun latihan, walaupun benda tu saya jurulatih survival dahulu, saya tak boleh nak bercakap dengan bangganya. Faham tak? Haram. Kan tak? Kita tak boleh cakap, aku dulu waktu survival makan ni. Tak boleh. Haram. Haram membanggakan diri bercakap di atas benda-benda yang kita lakukan, di atas benda yang tak elok. Okey? Jadi saya pun pegang macam tu tok guru aja. Itu pentingnya kita ni dah tua-tua ni carilah balik jalan agama kan. Baru kita sedar kita tu muda tu banyak benda yang kita buat tak betul. Okey. Tuan pernah jumpa landak tak? Alhamdulillah. Banyak dah dalam ni. Alhamdulillah. Tuan betul ke ada piramid di hutan? Tak betul. Tuan kenapa ikut orang cari depu, orang cari depan? Sebab dia nak jahat, takut hang tertinggal kat belakang. Kalau panjat pokok time sesat, boleh kan? Jika keadaan tanah tu yang anda rasa merisaukan anda lebih anda jumpa kesan banyak, dan anda jumpa pokok yang tinggi dan anda rasa survival, boleh. Tapi kalau anda panjat pokok untuk nak tengok keadaan, jangan. Kerana itu akan membuang tenaga anda. Bila kita sesat, benda yang paling mahal, aset yang paling mahal pada diri anda sekarang adalah apa?
tenaga. Conserve your energy. Itulah pelajaran yang pertama sekali kalau anda sesat. Tenaga. Jangan buat benda sia-sia. Kan? Benda yang sepatutnya anda boleh hidup dalam hutan, tanpa makanan, tanpa apa-apa, insya-Allah 4 hari anda boleh hidup. Okay? Saya beritahu. Sebab tu kalau anda sesat, jangan gelabah. Tenang. Dalam hutan, kalau anda sesat, dalam keadaan sesat ni, ya Allah, aku sesat. Tenangkan hati. Anda ada masa 4 hari ke 5 hari. Tanpa makanan. Tenang. Anda boleh hidup. InsyaAllah 4 hari, 5 hari, anda boleh hidup. Anda perlu cari air minum ya, air kosong. Kan? Air dapat mana? Tu air mata air ada, air sungai ada, air hujan ada. Air saja, insyaAllah boleh hidup 4-5 hari. Boleh. Relax. Sebab tu boleh sesat, jangan gelabah. Tenang. Okay? Saya tahulah. Tapi lapar tuan, lapar tapi hidup kan? Yang penting hidup. Okay? Saya duduk khusus survival 2 minggu tak makan. Duduk atas paya, minum air paya tu, kotor-kotor tu, hidup. Okay? Tenang, dia kata tenang. Nanti saya ajarlah pelan-pelan. InsyaAllah siapa yang dapat ilmu ni, maka ajarkan pula pada orang lain. Okay? Ajarkan pula. Sebab dalam badan kita ni ada banyak lemak dan banyak tenaga yang tersimpan. Ini sains. Badan kita ni banyak lemak dan banyak tenaga yang tersimpan. Dekat hati kita pun ada, dekat liver. Dekat bawah kulit kita pun ada. Banyak, kita ada banyak lemak, banyak hati yang tersimpan. Banyak, dalam otot-otot kita pun banyak. Kan? InsyaAllah, 3 hari, 4 hari. Kurang-kurangnya 4 hari lah. 4 hari insyaAllah. So ada masa 4 hari, 4 malam untuk keluar daripada keadaan sesat. Okay? 4 hari, 4 malam. Sekurang-kurangnya. Kalau jenis tahan lasak macam ni. Sebab tu saya kata tenaga. Conserve your energy. Kan? Jangan buat kerja sia-sia ketika sesat. Plan. Tenang, plan. Okey, dan apa yang nak di-plan? Saya ajar nanti. Saya ajar. Nah, lepas ni saya buat video tu. Saya buat video tu, anda ikut. Yang ni budak pengakap pun boleh buat. Saya doa jika saya dah meninggal dunia, kan, saya pun dah tua dah. Jika saya meninggal dunia nanti, ilmu ni disampaikanlah sampai bila-bila. Kerana orang nak bagi ilmu ni susah. Ya, saya bagi. Bagi pada anak-anak anda, bagi pada ni. Bagi. Supaya mereka ikut. Okey? Tuan pernah sesat ke masuk alam lain tak? Ada orang cakap cari sungai. Itu nak kata betul pun dia, nak kata salah pun dia. Kan? Orang kata betul cari sungai, tapi nanti saya ajar apa yang betul dia. Okey? Clear nah? Saya akan bagi. Tuan, betul ke dalam hutan tak boleh memanggil-manggil macam paranormal buat? Dekat dalam hutan ni ada burung yang pandai mengajuk. Dia pandai ajuk. Burung, bunyi dia pandai ajuk kita punya cakap. Lebih kalau kita menyaut-nyaut. Burung. Ada spesies-spesies burung dalam hutan. Okay? Yang kedua, dalam hutan, kenapa kita tak, woi, kenapa? Nak tahu kenapa? Kerana gema tu selalunya terpantul balik dengan keadaan muka bumi dan juga pokok. Nampak? Saya bukan ajar benda-benda mistik-mistik, bunian jin semua. Saya ajar benda fakta. Dalam hutan, ada binatang, ada burung-burung yang boleh ajuk. Macam burung murai lah, contoh. Tapi dari spesies-spesies burung, saya bukan pakar burung. Tapi saya tahu ada burung-burung tu, dia boleh ajuk kita. Mat! Saya dia bunyi, mat! Kau ajak burung ni, dia sebiji ikut. Oh, saya dia bunyi, kau ajak burung. Okay. Dan yang kedua, muka bumi kat dalam hutan ni, lebih-lebih saya yang masuk tengah-tengah hutan semua ni, muka bumi, ada kawasan tanah dan batu dan juga pokok-pokok yang kadang-kadang kita bercakap ke sana, tapi suara kita dengar macam kat belakang. Dia punya echo, dia punya pantulan tu. Sebab tu kawan kita cakap, dengar macam kat sana tapi dia ada kat depan. Itu bukan paranormal lah. Itu bukan paranormal. Saya nak ajar ni ilmu Tok Guru nak ajar ni. Itu bukan paranormal. Itu memang situasi dalam hutan kebiasaannya macam tu. Okey? Tak perlu pelik. Itu bukan jin. Kesian kat jin. Semua asyik kena tuduh je. Kesian kat jin. Okay? Itu adalah pantulan. Pelan-pelan. Dia benda-benda semua dia akan datang daripada pengalaman. Okay? Dia datang daripada pengalaman. Okay? Musang pun bunyi macam mengilai. Betul? Itu belum bunyi binturong lagi. Kenal binturong? Orang Sarawak, kata orang Sarawak terror kan? Binturong. Kenal tak binturong? Binturong bunyi dia macam mana? Lagi takut macam hantu. Dan dia garang. Okay. Binturong ada mana? Dan dia susah sangat jumpa.
Susah nak jumpa binturong, tapi dia ada. Warna hitam. Binturong orang Kedah panggil jebon. Bukan. Jebon cerpelai. Lain. Jebon cerpelai. Ni binturong. Cari. Binturong. Cari. Kan? Nah, itu bunyi binturong lagi pelik bunyi dia. Kan? Jadi dalam hutan macam-macam. Kan? Lepas tu jangan panik. Dia kena tenang, relax. Kan? Okay? Okey sahabat-sahabat, pukul 12. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Terima kasih yang bagi gift. Oh, ada orang nak bagi gift lagi ke? Subhanallah. Bagi. Mai kumpul. Jadi saya bagi. Nanti kita kumpul. Leka sembang tak bagi gift tak payah, saya tak minta pun. Tapi kalau orang bagi, ambil. Ajak, apa ni? Kita tanya, apa perkara paling pelik tuan pernah jumpa kat hutan? Saya nak tengok soalan terakhir. Terima kasih. Siapa bagi ni? Nana Ciana lah, Alang saja. Yang bagi rose tu, terima kasih. Saya hargai orang bagi yang kecil. Yang kecil pun saya sangat hargai. Minta singa tuan. Ada ke orang ada singa kat sini? Cuba bagi saya singa satu. Ada ke? Tak ada. Saya tak pernah dapat singa. Sebanyak buat live. Panjang TikTok. Terima kasih. Kalau tuan, apa ni? Tok, kalau kena gigit dengan agas-agas nak sapu apa? Oh, bab agas, ya Allah. Anda sebut saja agas. Subhanallah. M. Syaf, terima kasih. Muhammad, terima kasih. Anda sebut agas ni terus teringat satu memori ya. Ya Allah, tuanku. Bab agas. Oh, terkena kami satu platun. Diserang oleh agas. Selalunya agas ni seekor 2 je. Tapi ni semua hidup saya tak pernah kena seteruk ni agas. Rupa-rupanya, itulah. Itu nama pengalaman. Silap dia kat mana? Silap dia dekat saya. Saya bawa satu platun duduk dekat sarang agas. Tidur kat situ malam tu. Ya Allah, Tuhanku, semua hidup saya tak pernah rasalah sesakit itu. Serangan agas tu. Anda sebut agas, saya terus ting, kisah lama tu. Aduh. Ni kau cerita ni pun setengah jam lagi tambah ni. Tak payahlah. Tu teringat. Okey. Ada kisah pacat tak ada? Pacat. Apa cerita tuan cerita? Okey, last. Okey, last. Kejap. Kejadian tu dekat mana? Satu platun tu. Berkait dengan gajah juga. Kat mana Allah? Ni masalah banyak sangat masuk hutan ni. Sampai lupa hutan mana masuk. Okeylah. Lantaklah hutan mana pun. Benda dah banyak. Okey. Saya sedang buat latihan. Kawasan tu memang ada gajah. Minta maaf, saya lupa tu hutan tu. Kan, banyak kan nak masuk hutan. Faktor umur. Kan. Okey. Latihan apa? Operasi. Ni operasi. Bukan operasi. Jadi kami bergeraklah satu platun. Satu platun ni kalau orang nak tahu dalam 30 orang. Okey. Duduk berjalan. Duduk tengok peta. Kami tak ada GPS. Zaman dulu tak ada GPS. Okey. Tengok peta dengan kompas. Dengan senjata seling. Lepas tu saya tengok masa dah pukul 3 petang. Kami baru habis makan tengah hari. Jadi nak cari tempat untuk bermalam malam tu. Jadi saya buat keputusan. Saya kata okey tak apa. Kita jalan juga. Saya cuba nak pergi ke satu kawasan dekat peta ni. Satu kawasan ni. Saya kata okey, sebab kita okey. Semua ikut saya, kita akan sampai ke sini. Kat sini baru kita akan ni. Saya yakinlah kita boleh sampai dalam masa 2 jam. Rupa-rupanya, ini nama dia ingat tadi saya ajar tentang keletihan. Video TikTok baru yang seletak tu ialah tentang keletihan. Badan kita dah letih tapi kita cuba push juga. Sebab otak saya jadi tak berapa nak lurus. Terima kasih bagi gift ni, Bunga. Okay, jadi saya jalan-jalan dengan platun saya ni. Benda sepatutnya sampai 2 jam, rupanya 3 jam setengah. 3 jam setengah, kami tak sampai pun tempat tu. Kami terpaksa sampai dekat tu. Sebelum sampai tu, saya dah nampak lah. Gajah baru berlalu tu, trek gajah. Kesan gajah ni baru lalu. Dia buat macam highway kat tengah hutan tu. Sebab dia satu sekawan kan. Kita jauh. Jadi, saya parking kat depan tu. Parking maksudnya kita berkemah dekat depan tu sikit je sebab ada anak sungai. Masa dah pukul 6.30. Kalau dalam hutan, terima kasih Muhammad. Dalam hutan, kalau pukul 5 petang, itu sebenarnya dah lewat. 5 petang kalau anda tak berkemah lagi dalam hutan, anda dah terlewat. Okey, sebab gelap. Pukul 6 sebenarnya dah hutan dah gelap. Okey, jadi kami pun kelang kabut lah. Memang tak sempat lah nak pacak hemok. Betul-betul ikat gantung, ikat pokok je, tarik. Duduk tengah gantung tu, elok matahari terbenam, tiba-tiba
Agas datang. Mula-mula rasa seekor dua, tak apalah, buang-buang macam tu je lah kan. Tiba-tiba Agas datang macam lebah. Agas ni, kalau nyamuk anda rasa nyamuk serang kan, yang ni Agas punya tu lagi sakit daripada nyamuk. Dan isap darah. Okay. Penuh tempat kami ni. Ni macam nyamuk ni, macam kena dengan lebah. Ya Allah Tuhan, banyaknya. Saya teringat kenangan ni. Tarik hemok kan, buka tutup macam ni, tarik macam ni, tutup macam ni, tarik macam ni. Lalas seorang pun tak tahan. Pedih satu badan, dia masuk behind baju-baju ni. Baju-baju ni kita punya rongga-rongga ni semua dia masuk ni. Pedih ni. Nak tarik, kita nak ikat tali hemok lagi. Tarik, ya Allah, habis ni, rambut-rambut ni dia masuk ni. Dengan telinga-telinga dia masuk, ya Allah, ke Agas. Sakit. Satu pelatun. Api tak bakar ke? Tak boleh bakar. Sebab kawasan kami duduk dekat lereng macam tu, ni ada air. Jadi benda kami dah kelang kabut. Tahu apa saya suruh buat? Saya bagi tahu kata, "Woi, baling smoke grenade." Tu, baling bom asap. Buka bom asap, tabur. Jadi bom asap berasap habis kawasan tu. Waktu tu lah kami cepat-cepat. Yang bestnya, waktu asap tu ada, Agas tu lari lah. Agas tu lari sekejap sebab kena asap. Tapi dengan kita pula lemas kat asap tu kan. Lepas tu, bila asap tu dah tak ada, datang balik Agas. Baling lagi bom asap. Malam tu kami baling rasanya kat berbelas lah bom asap. Seorang pun tak masak makan malam tu. Sebab terlalu banyak sangat Agas. Nak masak apa? Pegang macam ni, tangan masuk Agas. Tepuk sini, naik sini. Tepuk sini, tak boleh. Tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat apa. Kan? Seorang pun tak memasak malam tu. Seorang pun tak buat apa benda. Sebab terlalu banyak. Saya tidur sampai kan tertutup macam tu. Tutup. Itulah pengorbanan dan memang seksa sangat. Memang seksa. Itulah pengalamannya. Buat unggun api memang tak boleh. Buat unggun api tak boleh. Kan? Dia memang isap darah. Dan sakit, pedih. Dan macam nyamuk. Tapi nyamuk tu okey. Gagas sakit. Kan? Pedih. Dia datang macam lebah. Seksa. Itu pengalaman. Kan? Baling bom asap. Smoke grenade asap yang korang tengok asap warna-warni kejap. Yang askar buat bom asap. Asap keluar warna kuning lah, warna merah lah. Itulah. Kami baling bom asap tu lah. Sampai berbelas-belas. Lalu lepas tu semua duduk dekat kemah masing-masing, semua duduk diam-diam. Bunyi Agas ni. Dekat ni. Tidur dengan keadaan tak mandi, tak makan, tak buka kasut, tak buka apa semua. Malam tu. Terseksa. Besok pagi matahari terbit, Agas tu pun dah. Kan? Dah, kenangan. Dia ikut gajah tu. Betul. Itu saya kata silapnya silap saya. Dia ikut gajah. Lepas tu baiknya kita agak landing situ, semua yang dekat gajah tu berkumpul kat dekat kami. Lauk free Agas tu kata. Ini lauk free. Aduh, sejarah saya. Teruk. Angah, ya betul, kena hack tu. Dah sebulan dah pun. Keluar daripada situ. Okay. Solat macam mana waktu tu tuan? Solat ikut niat lah waktu tu. Tu terang saya bagi tahu. Solat ikut niat je lah. Jangan tanya solat waktu tu. Nak berdiri tak boleh, nak duduk tak boleh, apa pun tak boleh. Kan? Solat ikut mata, ikut mata, ikut hati, ikut niat lah. Kodok je lah semua tu. Okay. Tuan saya hantar WhatsApp. Warang, okay. Nanti saya tengok saya punya ni apa? Saya punya staff akan check. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay guys. Panjang cerita kita malam ni kat 2 jam buat live. Okay. Allahu Akbar. Okay. Itulah kadang-kadang sonok kat malam-malam minggu ni bersembang-sembang dengan sahabat-sahabat. Okay. Terima kasih kerana teman saya. Dan marilah kita bersangka baik sesama kita. Yang baik datang pada Allah, yang tak baik semua datang daripada kita semua. Ya, insya-Allah kita bertemu lagi lah dalam live akan datang. Kalau saya ada masa lagi, kita buat live lagi, kita sembang-sembang. Terima kasih. Ya, yang apa-apa ilmu yang kami bagi, saya dengan CEO kapal bagi malam ni, kami halalkan dunia akhirat. Dunia akhirat kami halalkan. Silakanlah, gunalah, sebarkan kebaikan kepada orang lain juga. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bagi gift juga tu. Nanti saya akan infak ke jalan yang elok. Ya.